slot rally yang terakhir selama sekitar 4 ke 5 jam lagi. Malam ni hanya ada 2 rally. Pendek kata malam ni rally untuk Pak Samad Said, kerana orang yang datang ni adalah yang kulit bersentuh kulit, hati bertempur hati dengan Sasawan Negara Datuk Seri Samad Said. Jadi kita share malam ni sebab ini adalah rally yang terakhir daripada 8 rally yang dianjurkan di bawah 48 jam buku at Garasi TV. Terima kasih kerana telah mencapai 70,000 tontonan keseluruhan dengan jumlah log mencapai 250. Angka tunainya adalah RM26,000. Dari malam ni kita nak cari tak banyak tuan-tuan, walaupun sasaran kita adalah 50,000, tapi kita menyasarkan hanya kepada RM32,000 saja bagi membantu 3 pemain industri buku yang berkolaborasi dengan Garasi TV, iaitu ITBM, Nuha Buku dan juga Caterpillar. Tuan-tuan boleh share kerana pada malam ni selain daripada kita akan bercakap tentang Pak Samad, kita akan juga mempergunakan kedua-dua tamu kita yang mahir dalam banyak bidang yang saudara ingin selalu tahu. Terutama kalau saudara ini tahu sebuah karya yang dibawa ke pentas, lakonan, filem, muzik, saudara boleh tanya aja. Kerana kita dah menjelaskan bahawa konteks buku hanyalah buku, tetapi anda boleh melihat jarak yang lebih luas dengan kaitan buku. Kalau saudara ingin tahu, kerana tamu saya adalah Tan Sri Johan Jaafar, adalah tokoh wartawan negara, penulis, pengarah yang mengarahkan drama-drama terbitan drama-drama pentas Pak Samad. Manakala di sebelahnya adalah saudara Wahab Hamzah, Wahab Hamzah, pengkritik filem. Beliau banyak juga terlibat dengan naskah Pak Samad, terutama Sungai Mengalir Lesu, Tan Sri Johan dengan salinanya. Jadi malam ni share dulu kerana kita hanya akan bersalina setelah kameraman memberikan saya angka perkongsian. Dan saudara juga boleh bertanya soalan. Macam saya bagi tahu, walaupun kualiti pertanyaan soalan telah meningkat dengan baik hari ini, terutama apabila kita bercakap sesi politik petang tadi bersama dengan Profesor Dr. Azmi Hassan, dan kita bercakap tentang politik kiri semalam dengan saudara Dinsman. Saya berterima kasih kerana apa yang disebut hasut-hasutan dan juga hatred tak langsung di post di bawah lebih kurang 600 posting anda ketika memberi reaksi soal jawab. Begitu juga apabila kita bercakap tadi tentang keadaan politik di Malaysia hari ini, keadaan politik di China, Amerika, dan juga keadaan politik di Myanmar bersama dengan Dr. Azmi Hassan, dan juga tiada posting hatred. Dan saya berterima kasih kepada lebih 70,000 tontonan yang tidak menaikkan satu pun posting yang berbau kebencian, tidak menaikkan satu pun posting berbau hasutan. Berarti sudah ada 8,000 posting yang telah kami ambil, tak ada satu pun posting yang admin delete. Ini terima kasih banyak-banyak kerana kita dah 8 bulan berjuang untuk mengatakan bahawa kita stream untuk membuktikan kualiti perkongsian ilmu di kalangan orang Melayu bukanlah perkongsian kebencian. Kita stream apabila kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Kita stream kerana kita percaya bahawa mendengar pandangan lawan juga akan memberi lebih nilai kepada pengetahuan kita. So, kekalkan momentum ini. Kekalkan kesejahteraan kepada admin saya, nenek daripada Gunung Ledang, kerana nenek nampak sangat gembira dengan 48 jam ni kerana tiada jin dan juga tiada pelesit yang terlepas masuk. Jadi nenek gembira. Okey Tan Sri, kita dah ada 200. Selalu saya tanya soalan lah, tapi malam ni kita bagi penghormatan tetamu untuk menyampaikan kata-kata pembukaan tanpa bergantung pada soalan saya. Tan Sri Johan, apa yang Tan Sri nak cakap mengenai buku apa saja? Saya malam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Zainal, Saudara Wahab. Saya malam ni cuma sebelum saya nak buka gelanggang, saya nak kenalkan Saudara Wahab ni. Mungkin ramai orang dah kenal dia. Beliau seorang pengkritik filem yang terkenal, dan juga seorang penulis yang baik. Tetapi banyak orang tak tahu bahawa sumbangan Saudara Wahab dalam bidang teater ialah menggerakkan store teater di Dewan Bahasa. Saya fikir ini salah satu daripada peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bagi teater. Sebab dulu masa zaman saya aktif di Universiti Melaya, kita ada experimental theatre Universiti Melaya. Experimental theatre Universiti Melaya ni gelanggang yang luar biasa. Nama pun experimental theatre. Ini adalah teater percubaan. Ini saya bahagian daripada legasi Pak Engku Aziz sebenarnya. Pak Engku Aziz yang mencadangkan supaya diwujudkan satu ruang yang dipanggil experimental theatre. Sebab itu bentuknya, sifatnya itu sangat unik. Dia ruang tengah macam
amphitheater zaman Roman dulu. Di keliling tu ada tempat, tak ada tempat duduk pun, macam tinggi ayam dan di tengah tu tempat orang main teater. Jadi apabila Dewan Bahasa berpindah ke bangunan baru, ada ruang untuk satu tempat untuk mereka buat latihan dan sebagainya. Jadi masa itu Saudara Wahab, dia telah mewujudkan apa yang disebut sebagai store teater. Daripada store, nama pun store. Tempat buku dulu. Jadi dia transform tempat itu menjadi store teater. Dan ini adalah satu yang sangat baik sebab saya pernah menulis tentang store teater ni. Saya tak ingat. Saya fikir agak tahun 2014 tak silap. 2003 mula. Tidak, maksudnya saya menulis tentang store teater tu. Lebih kurang dalam 2014 saya menceritakan tentang pentingnya store teater sebab di situ orang bukan saja boleh buat latihan, tetapi orang boleh menjadikan tempat itu tempat percubaan untuk kata orang work in progress. Misal kata kita buat satu drama, kita cuba di store teater. Dan Saudara Wahab juga dia masa saya buat Salina dulu, dia adalah lighting man. Dia bertanggungjawab menjaga pencahayaan, design lighting saya. Masa saya buat hari-hari terakhir seorang seniman tu Saudara Ghaffar Abdullah, tapi lepas itu digantikan oleh Saudara Wahab. Dan satu lagi, Saudara Wahab juga adalah orang yang bertanggungjawab membawa ke pentas novel Pak Samad namanya Sungai Mengalir Lesu. Jadi saya fikir itulah saya nak kenalkan dulu Wahab Hamzah. Seorang diplomat, tuan-tuan. Dia bila kita minta, dia tak perkenalkan diri dia, dia memperkenalkan rakannya. Ini yang bagusnya tentang Tan Sri Johan, tuan-tuan. Saya panggil dia datang jual buku dia tak nak, tuan-tuan. Dia panggil, saya kena panggil Sabri Yunus datang jual buku dia. Dia hanya akan datang malam ni kerana kita memilih buku Pak Samad. Tapi ramai orang meminta kita up semula buku Tan Sri Johan. Saya tak tahu apa ITBM akan buat malam ni. Tapi nampak atas mejanya ada. Tapi kita kena menunggu keputusan ITBM. Tak apa, kita benarkan dulu saudara Wahab Hamzah cakap. Tapi jangan perkenalkan Tan Sri Johan sebab saya akan boleh perkenalkan. Saudara Wahab adalah kali pertama stream. Kedua-dua kawan lama, kawan saya juga, tapi saya ni peringkat adik-adik dengan dua orang. Tapi barangkali Wahab nak cakap sesuatu tentang Pak Samad barangkali malam ni. Sama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Zainal, Tan Sri. Saya sebenarnya bermula dengan teater ni masa di ITM, dan kebetulan Tan Sri ada pernah memberi ceramah. Jadi saya mula kenal. Tapi saya kenal Tan Sri lama, lebih awal pada itu semasa di Paguyuban Anniversary. Saya pernah tengok Tan Sri baca puisi. Jarang Tan Sri baca puisi. Saya ingat judul puisi itu seorang gadis Lucy apa? Lucy gadis bernama Lucy. Gadis bernama Lucy. Jadi masa itu di Paguyuban Anniversary dia ada persembahan, tak silap saya, dua seni Usman Awang ada, Rahim Razali ada pementasan. Setiap hari Ahad atau hari Sabtu dia ada seminggu sekali. Ada persembahan kesenian di Paguyuban Anniversary. Jadi salah satu acara itu ialah acara kesenian. Itu pertama kali saya tengok Tan Sri dengan rambut gondrong dia. Panjang. Rambut panjang masa student. Tahun 73, 72 macam tu. 74 lah saya rasa. Lebih kurang. Itu pertama kali saya jumpa. Kemudian sekali lagi di ITM. Masa itu saya student dan Tan Sri pernah beri ceramah tentang teater. Selepas itu baru berjumpa semula di Dewan Bahasa. Bekerja sekali dan terlibat dengan teater. Saya bermula dengan Zaman Gerhana. Selepas itu Tan Sri ajak buat Salina. Itu permulaan dan biasalah. Lepas tu kita menulis. Tan Sri dia arah saja. Saya tahu minggu depan ada. Rencananya minggu depan ada. Itu kata, saya rasa arahan yang biasalah di mana-mana. Saya tahu ada tulisan. Dia tak cakap macam mana. Jadi kita kena pandai lah. Jadi itu permulaan macam mana saya terlibat, dan memang banyak dorongan pada Tan Sri lah untuk teater. Kita terlibat bersama. Semasa itu dengan arwah Osman Haji Zainuddin, Zakaria Arifin, itu yang menggerakkan. Jadi dia Dewan Bahasa tu seperti satu institusi lah untuk Sabri Yunus, Imuda, dah ada nama, banyak nama di situ, dan kita terlibat. Dan di Dewan Bahasa itu sendiri dah ramai penggiat-penggiat teater. Jadi secara automatiknya kita disuburkan dengan suasana tu. Alhamdulillah, itu intro. Kita dah capai 300 view. Share saudara, kerana malam ni kita akan bercakap sisi lain tentang Pak Samad, walaupun malam Pak Samad.
Kita akan bercakap juga sisi-sisi yang saudara mungkin nak tahu tentang apa yang berlaku pada tahun 80-an, 90-an, seni filem rasanya kedua-dua sangat berminat dengan filem. Mungkin kita akan bercakap edisi memfilmkan kata karya-karya sastra yang kita anggap sebagai zaman gagal yang panjang. Berarti kita tak banyak karya sastra yang baik boleh dipindahkan filem. Kalau dipindahkan ke filem pula hanya 1-2 saja jumlahnya, sedangkan di industri yang lain buku-buku yang baik ada referen filmnya. Saya tunggu anda share malam ni. Saya masih menunggu jawapannya. Anda tengok saya yang ada adalah combo ni yang akan dinaikkan malam ni adalah Samad Said. Saya akan tanya satu soalan yang pertama pada Tan Sri. Tan Sri menggunakan Pak Samad lama, terutama warkah dari Eropah. Ramai orang secara peribadinya kalau mereka Google sekarang pun mereka akan membaca Pak Samad daripada perspektif media. Di mana tak banyak berita yang kita boleh kenal personal Pak Samad ni kecuali berita-berita saja. Jadi sebahagian orang menganggap mengenal dia kerana wajahnya, sebahagian mengenalkannya sebagai orang yang pernah mogok, orang yang pernah bersama dengan Pakatan Harapan. Tapi lebih daripada itu, Tan Sri, siapa Samad Said yang orang Melayu mesti kenal dan mesti hargai? Siapa sosok lelaki ni? Pak Samad ni sebenarnya adalah seorang yang kata orang tu dia seorang tokoh sastrawan yang orang kenal, itu yang orang tahulah, selain daripada fizikal dia dan sebagainya. Dan orang banyak lupa bahawa dia juga seorang wartawan. Dia seorang wartawan dan dia mempunyai banyak cerita lah tentang dunia kewartawanan ini. Sewaktu mogok utusan Melayu dalam tahun 1961, dia memainkan peranan, dan kemudian dia pernah bekerja di berita harian dan sebagainya. Tapi saya fikir ada banyak orang bertanya saya, dia kata siapa Pak Samad sebenarnya? Saya, kalau kita nak bagikan buku lah, suruh orang baca, katalah kita suruh orang baca drama dia Di Mana Bulan Selalu Retak. Ini bagi saya ini drama yang sangat luar biasa lah. Dan bagi saya pula ada pengalaman peribadi dengan Di Mana Bulan Selalu Retak. Saya pernah berlakon dalam drama itu. Drama itu diarahkan oleh Hatta Azalhan. Drama ni pada ketika itu dianggap salah sebuah daripada drama Melayu yang terbaik lah. Tapi tak banyak orang arahkan buat drama itu di pentas. Saya berlakon sebagai Omar, watak playboy dalam drama itu. Dia ni macam Abdul Fakar. Tapi cuma dia tak jahat. Dia cuma playboy saja dalam drama itu. Dan watak utama dimainkan oleh saudara Hatta Azalhan. Kemudian tu yang juga jadi pengarah, dan watak Zuraidah tu dimainkan kakak kepada Falil tu dimainkan oleh Syah Sarji. Jadi drama tu dipentas di panggung eksperimen Universiti Melaya. Itu jadi Salina, Di Mana Bulan Selalu Retak. Dan kemudian ada satu buku yang sangat menarik. Buku tu tadi Zainal dah sebut, Warkah Eropah. Warkah Eropah ni Pak Samad sebahagiannya dibiayai oleh Dewan Bahasa untuk pergi ke Eropah. Jadi bila dia balik, saya ketua bahagian penerbitan am di Dewan Bahasa. Dia balik, jadi saya jumpa dengan dia, Pak Samad, maklumlah kita nak dapatkan sesuatu yang dia hasilkan daripada perjalanan tu. Jadi saya kata, Pak Samad, apa yang Pak Samad nak tulis tentang Warkah Eropah ni? Maksudnya pengalaman pergi ke Eropah. Dia tak banyak cakap, dia keluarkan daripada beg dia segala perkara yang dia buat di Eropah tu. Tiket kereta api, tiket bas, catatan atas survey restoran, segala-galanya ada kat situ selain daripada tulisan-tulisan dia. Jadi dia tinggalkan pada saya, dia kata ini yang saya tulis. Ini yang saya tinggalkan. Saya pun sebenarnya pada ketika itu saya pun terfikir apa nak buat dengan semua ni. Jadi saya panggil seorang pelukis masa tu, makeup artist lah, Mazlan Noor. Saya kata, Mazlan, aku tak tahu apa nak buat dengan barang-barang ni. Kau fikirkanlah cara yang terbaik, macam mana nak jadikan buku daripada segala tiket ke kapal terbang, segala kad yang ada, segala postcard dan sebagainya, dengan catatan-catatan Pak Samad dan sebagainya ni. Dia kata okey bos. Dan dia fikirkan, saya fikir dia mengambil bahasa agak beberapa lama lah untuk memikirkan cara yang terbaik untuk menghasilkan sebuah buku. Dan
dia menghasilkan buku Warkah Eropah. Saya kagum dengan Mazlan. Imajinasi dia, ya, dia menterjemahkan pemikiran Pak Samad. Sebab itu saya fikir salah satu daripada perjalanan visual untuk mengenal Pak Samad ialah buku Warkah Eropah. Banyak orang menganggap bahawa itu hanya sekadar catatan perjalanan Pak Samad. Tapi sebenarnya itu memancarkan minda, sikap, values Pak Samad sebenarnya. Keprihatinan dia. Macam juga dia membaca dan dia akan membuat catatan, footnote, nota dia di atas bahan yang dia baca. Dia seorang yang sangat teliti. Begitu juga bagi orang lain, saya fikir orang akan buang semua tiket-tiket dia tu. Betul. Kalau saya pun sendiri, saya fikir apa nak buat ni semua ni. Saya pun senang cakap, pening jugalah nak fikirkan kan. Tapi bila saya panggil Mazlan duduk dan dia membayangkan, dia visualize perjalanan Pak Samad tu. Dan apa yang dihasilkan ialah, saya fikir tidak pernah dalam sejarah Malaysia ataupun saya belum jumpa dalam sejarah dunia lah, ya, sebuah penghasilan, sebuah buku yang ditulis dari segi visualnya, dari segi imajannya, dari segi catatan pemerhatiannya tu dibuat dengan cara yang dibuat ke atas Warkah Eropah. Ya, jadi saya di antara orang yang paling bangga lah apabila buku itu menang award dari segi desain dan sebagainya. Tetapi kalau orang tanya saya, nak suruh orang baca Salina, mungkin orang tak ramai baca Salina. Nak suruh orang baca di, Sungai Mengalir Lesu, tak ramai orang yang nak membacanya. Nak suruh dia baca drama, satu lagi drama Pak Samad, Wira Bukit atau Lantai Tipingki. Lantai Tipingki ni bagi saya pun istimewa lah dia ceritanya kemudian, tapi kena belilah buku Pak Samad. Sekejap lagi kita akan buka sebenarnya T tu Zainal, Lantai Tipingki tu, T itu bukan sebenarnya T itu nama orang, tetapi untuk menggambarkan punggung watak utamanya. Lantai Tonggek Pinki. Lantai Tonggek Pinki. Jadi banyak orang tak tahu tu. Silent T. Jadi inilah sebenarnya kita nak mengenal Pramudia, kita kena baca karya-karya dia. Dari segi nyanyi sunyi seorang bisu, dia punya buru kuartet dia dan sebagainya. Begitu juga bila kita nak baca Pak Samad, nak mengenal Pak Samad, kita kena baca karya-karya dia. Sebab karya-karya dia itu memancarkan sebahagiannya Pak Samad. Dan lebih-lebih lagi Warkah Eropah. Yang ini orang banyak terlupa. Ya? Jadi saya fikir ada buku dia, yang kita harus kenal Pak Samad ni, bukan saja dari segi pembacaan kita terhadap beliau, tetapi juga begitu juga puisi-puisi dia lah, ya. Sebab kekuatan Pak Samad ni luar biasa dalam semua bidang. Betul. Ya. Dan saya selalu teringatlah bila orang cakap pasal novel romantis, ya. Saya selalu teringat kepada bulan tidak di Fatehpur Sikri. Di Fatehpur Sikri, ya. Bulan tidak Bulan tak bermadu. Bulan tidak bermadu di Fatehpur Sikri. Betul. Ya, saya nak mengingatkan itu sebuah karya dia yang kadang-kadang dilupakan orang. Ya, sangat remaja dan sangat romantik. Saya tanya dengan Pak Wahab, buat Sungai Mengalir Lesu. Saya kalau Sungai Mengalir Lesu, scene yang akan sentiasa ingat adalah kanak-kanak di sungai. Arus datang daripada kamp tentera Jepun. Lepas tu berebut, kalau ada sisa ubi, berebut. Hinggalah taik Jepun yang mengalir pun mereka merasakan makanan, ditangkapnya dan diambil masuk mulut, baru itu adalah najis. Macam mana waktu kau interpret karya Pak Samad yang penuh azab dan derita tu? Itu memang karya tu salah satu karya terbaik Pak Samad lah kan. Sebenarnya skrip tu diadaptasi oleh Zakaria Arifin. Zakaria Arifin. Kemudian Zakaria Arifin pada tahun 97 dia sambung berkursus di Iowa. Jadi saya mengambil alih untuk mementaskan drama tersebut. Jadi seboleh mungkin kita cuba nak menyampaikan apa yang digambarkan dalam novel tu. Memang tak sepenuhnya dapat, tapi saya beruntung dapat pelakon-pelakon yang terbaik pada ketika itu. Ya, seperti Jalil Hamid, saya ada Khatijah Tan, Sabri Yunus, saudara Rasdi juga terlibat. Ramai yang terlibat. Boleh kata pelakon-pelakon terbaik, termasuklah arwah Pak Busu ni, Muhammad Abdullah. Itu drama yang terakhir dia terlibat. Drama yang terakhir, dia kata dia nak juga berlakon drama tu, itu adalah yang terakhir. Dia hanya melafazkan satu dialog saja dalam drama tersebut, dalam teater tersebut, satu dialog saja. Jadi itu adalah seboleh mungkin cuba nak menggambarkan apa yang digambarkan oleh novel tersebut, ya. Dan saya beruntung mendapat naskah yang baik. Cuma kemudian pada tahun 2001 saya memberanikan diri mementaskan
Al-Amin. Itu memang sirah terpanjang, puisi terpanjang 317 halaman untuk dibawa ke pentas. Itu memang satu, sebenarnya pada ketika itu tujuan kita untuk mempromosikan buku tersebut. Buku Al-Amin adalah kumpulan puisi paling panjang yang pernah ditulis oleh Pak Samad. Kami berusaha macam mana cara untuk mempromosikan. Saya kata itu kita pentaskan, cuba pentaskan, dan proses latihan itulah memang cukup menyeksakan. Ya, buku yang panjang, puisi yang panjang, buku yang ayah. Ya. Dan di situ memang luar biasa. Saya sendiri kena 3-4 kali habis baca puisi tersebut. Tapi untungnya puisi tersebut agak prozaik, dia berkisah tentang kisah Rasulullah. Jadi kita lebih mudah memahami dan cuba mengangkat bahagian-bahagian yang terbaik daripada puisi tersebut. Dan Pak Samad sepanjang masa latihan, Pak Samad ada. Oh, datang melihat. Dia ada. Dan dia akan ada duduk di tepi saya, dan dia tak kata apa, dia tengok saja proses itu. Untuk kami mentafsir. Dan pada ketika itu saya ada Mazuki Ali untuk deklamator, saudara Sabri Yunus, Malia Musa, dan Sukri Abdullah untuk deklamator. Dan kemudian diiringi oleh Kopratasa dan juga Ramli Sarip. Special Ramli Sarip itu pertama kali Ramli Sarip di atas pentas seminggu. Dengan teater dengan tahun teater tersebut 2001. Okay. 2001. Tuan-tuan dan puan-puan, dia dah bercakap dah tentang bukunya. Saya terpaksa gali sekali lagi untuk mendapat personalnya, kerana mereka kenal Pak Samad sebagai kawan minum teh. Tapi belum ke situ lagi. Swiss dia kena masuk button by button, stage by stage. Tuan-tuan boleh, banyak karya Pak Samad ni, tapi malam ni kita akan up karya Pak Samad, iaitu Pak Samad di mata kami, seperti mana yang diceritakan oleh Tan Sri Johan apa semua sekarang ni. Semua orang menulis tentang Pak Samad. Saudara akan dapat mengenali Pak Samad di mata kami, di mana ramai penulis ataupun ramai rakan kenalan menyumbangkan rencana mengenai siapakah Pak Samad di mata mereka. Selain saya akan ambil yang verbal malam ni daripada Tan Sri Johan dan juga Wahab Hamzah. Dan sebuah lagi biografi Samad Said. Kalau dulu kita up novelnya, hari ini kita up karya non-fiction untuk saudara lebih mengetahui tentang sastrawan yang dianggap legenda yang masih ada ni. Luar biasa, tuan-tuan. Mereka boleh berbual dengan dia. Saya kalau jumpa, saya akan keras, terkedu, terpacak sebab tak biasa dan sangat kagum pada lelaki budiman ni. Saudara Lock, kerana combo malam ni adalah combo belanja. Berapa ITBM? RM60. Saudara Lock, kerana ini adalah combo yang belanja. Dia panggil belanja, tuan-tuan, oleh pihak ITBM. Lock sekarang untuk memastikan apa saja yang dibualkan oleh dua panel kita ni yang sangat besar dan sangat luas radiusnya. Tapi saudara dapat dalam skala basic untuk mengenali sastrawan ni. Kerana tujuan stream ni dibuat bukanlah tentang menjual buku semata-mata, tapi mengembalikan sastrawan di khalayak awam. Sebab kita adalah warga stream yang bukan daripada kalangan kaki buku pun. Jadi saudara dapat kali ini, kami dapat mengawamkan, merakyatkan karya-karya sastrawan yang sepatutnya berada di tangan rakyat. Bukan hanya di kalangan ulat buku je. Jadi itu tanggungjawab Tan Sri Johan dan Wahab Hamzah bila kami panggil datang kemari. Tuan-tuan boleh lock sekarang kerana ini adalah combo bonus bagi malam terakhir rally 48 jam buku di Garsi TV. Lock RM60. Berarti ini combo RM60 saya dapat dua-dua ni. Kalau saudara tanya saya nanti, Tan Sri Johan dia dah baca dah buku ni. Selalu biasa jual jin untuk sebab menatang ni buku ni. Buku ni sebenarnya bukan saja biografi ya. Kalau kita perhatikan ni buku yang disusun oleh Rosnah Barudin ni sebenarnya bukan biografi saja, bukan kita nak tahu tentang sejarah Pak Samad, tetapi juga di dalamnya ada penilaian terhadap karya-karya dia ya, perbincangan karya. Dan kemudian ada satu lagi bahagian yang disebutkan sebagai yang dipetikkan daripada karya-karya dia yang terbaik ya. Ini semua ada di dalam ni. Jadi di dalam ni dan selain daripada itu ada bibliografi tulisan Pak Samad. Jadi ini sebenarnya adalah satu buku yang agak lengkap lah ya. Dia bukan saja biografi tetapi dia juga kalau misalkan orang nak memahami Pak Samad lah. Sebab Rosnah ni dia membicarakan tentang
semua karya-karya Pak Samad dikumpulkan, bukan macam saya dengan Wahab saja. Kita bincang pasal katakanlah salina, sungai mengalir lesu, lantai tipingki dan sebagainya, tetapi di sini semua fragmen daripada karya-karya Pak Samad tu ada di dalam ini, termasuk sajak-sajak Pak Samad dan sebagainya, ya, untuk membolehkan orang untuk nak mengenal Pak Samad dengan lebih dekat lah, ya. Siapa Pak Samad sebenarnya. Jadi saya fikir ini adalah buku yang senang cakap all in one lah, ya, dalam buku ni semua sekali dikumpulkan dalam ni. Jadi kalau misalkan orang nak kenal Pak Samad, misalnya daripada semua bidang, boleh baca buku ini sebab di dalam ni dimasukkan semua sekali, drama-drama dia pun ada dimasukkan, Wira Bukit ada di sini, ya, semua sekali. Jadi kalau nak lengkap lah, nak mengenal manusia yang bernama Pak Samad ni buku ni dah cukup lengkap. Dan buku yang satu lagi tu, Pak Samad di mata kita ni merupakan kompilasi daripada tulisan-tulisan orang-orang yang mengenali beliau, ya, yang macam satu penghargaan kepada Pak Samad lah, ya, yang diterbitkan oleh ITVM. Saya dekatkan dengan kamera. Kita ada kamera mana sedang bergerak sekarang? Kamera ni. Saya dekatkan dengan kamera, saudara tengok edisinya. Ini tuan-tuan dapat edisi yang begini, kualiti dia. Sebab dia orang ni main jin, so kualiti sangat penting. Kita nak tunjuk birunya, benangnya, koceknya apa semua. Ini dah terbiasa. Ini kualiti yang akan dapat saudara miliki. Ini biografi penulis yang menyusunnya. Okey. Saya rasa ini kalau untuk RM60 sangat belanja ni. Kerana betul-betul murah untuk saudara dapat. Mungkin setelah saudara membaca fragmen yang ada, saudara rasa, oh, hati saudara pada di mana bulan selalu retak, carilah bukunya. Kalau saudara rasa saudara jatuh kepada daerah Zaini, pergilah. Macam saya masih menganggap Salina dan Hujan Pagi sebagai masterpiece Pak Samad, selain Al-Amin. Nanti saya akan tanya mengenai Al-Amin. Bang Wahab, abang buat Al-Amin. Orang melihat Pak Samad ni tidaklah dari segi sosok agama selama karyanya, kan, kalau kita lihat dari Salina, di mana Ranu punya Salina tu, kemudian kita tengok Lantai Tonggek Pinky tentang seorang gadis kisah penari kelab malam. Kemudian Pak Samad menghabiskan masanya lama di masjid, negara, di masjid negara, pada waktu itu, dan orang menjadi dia suka ditemui. Dia duduk dan semua hasil sajak-sajak tersebut ditulis ketika beliau beriktikaf dalam masjid. Boleh kau cerita tak bagaimana transaksi daripada seorang yang sedikit sosialis dalam karya-karyanya sebelum itu pergi kepada seorang yang sangat Islami di dalam Al-Amin? Sebab kau yang mengarahnya, kau mengkaji dan meneliti apa yang hebat tentang Pak Samad apabila menghasilkan sebuah karya sirah Rasulullah dalam bentuk puisi Melayu yang panjang. Karya tu 317 halaman kan. Jadi kita membaca sejarah Nabi Muhammad dalam tulisan yang puitis oleh Pak Samad kan. Jadi untuk mengangkat tu, memilih bait-bait yang pada 317 halaman tu memang bukan perkara mudah lah. Untuk memberanikan diri itu satu perkara yang sangat luar biasa. Sebab saya sendiri latar belakang bukanlah latar belakang agama kan. Tapi kita cuba memahami kerana tulisan Pak Samad dalam Al-Amin itu memudahkan kita memahami dari sudut sastranya perjalanan kehidupan Nabi Muhammad kan. Jadi itu jadi sepanjang masa beberapa bulan itu menelaah puisi tersebut, ya, saya rasa memang saya pun tak habis, bukan tak habis maksud macam mana untuk memahami keseluruhan secara lebih mendalam tu. Saya bukan kepakaran saya lah, tapi saya setakat yang saya mampu, dan dengan bantuan Pak Samad, kita cuba nak mengangkat nilai-nilai Islamik yang ada dalam karya tersebut untuk dipentaskan, dan bantuan daripada rakan-rakan yang lain. Sebab itu sepanjang semasa latihan itu, kita bukan latihan saja tapi bersoal jawab. Bersoal jawab, mana soal pelakon ataupun yang terlibat dalam pementas itu, kita berbincang. Itu lebih pada perbincangan untuk sama-sama memahami, ya, naskah tersebut. Walaupun sebenarnya secara tulisan puisinya itu lebih mudah dipahami, ya. Prosait dia lebih prosait, bahasa yang lebih mudah, dan karya tulisan Pak Samad pun dah cukup matang dalam Al-Amin itu, ya. Tapi kalau nak kira karya-karya yang lebih Islamik, Pak Samad lebih awal, Tamu Senja ada nilai-nilai kerohanian yang cukup tinggi, ya. Jadi dia bukan dah sosialis dahulu, tidak. Karya itu sudah ada.
sebenarnya, mengangkat nilai kemanusiaan. Jadi itu saya rasa secara mudah untuk mengangkat Al-Amin itu di pentas memang bukan perkara yang mudah, dan karya itu sendiri kontroversi. Sebahagian suka, sebahagian tak suka, sebahagian faham, sebahagian memang tak faham tengok naskah tersebut, sebab nilai-nilai masa mementaskan itu saya cuba menggabungkan elemen-elemen Islamic arts untuk dibawa ke pentas. Jadi bantuan koreografer, penari itu sama-sama workout untuk naskah tersebut. Sebab itu pertama kali mengangkat puisi, menggabungkan lagu, tarian, lakonan, deklamasi dalam satu pentas itu memang bukan perkara yang mudah. Itu yang memberanikan diri, malah api membunuh diri lah sebenarnya. Yang kawan-kawan kritik satu perkara, kata ini merosakkan karya naskah. Tapi sepanjang masa saya dengan Pak Samad bersetuju dengan pendekatan tersebut. Islamic arts kan, konsep berpusing, yang jadi tak ada kesudahan cerita tu dalam konsep pementasan itu. Jadi dia tidak seperti drama Sungai Mengalir Resu, clear, ceritanya clear. Jadi tidak. Jadi kita ambil konsep Islamic art. Itu saya dah bincangkan dengan Pak Samad pendekatan tersebut. Malah penyanyi yang kami pilih itu sendiri, saya kenapa saya pilih Ramli Sarip umpamanya? Kenapa tidak Jamal Abdillah pada ketika? Memang saya ada kebebasan. Saya berbincang dengan Pak Samad. Samad tanya siapa yang kamu pilih untuk backup singer sendirian. Saya kata yang sesuai untuk ini Ramli Sarip. Pak Samad setuju. Dia kata dia pun memikirkan perkara yang sama. Walaupun Abang Ramli sangat rock pada waktu itu. Sangat rock. Jadi dia sangat bersetuju. Jadi itu persembahan konsepnya itu sangat konsep-konsep yang kita bawa nilai-nilai Islamik, dan pada masa sama mudah dipahami. Dan untuk deklamatornya, pemilihan deklamatornya, Sabri Yunus, Mazuki Ali, Jalil Hamid, Sukri Abdullah dan Malia Musa itu kami bersetuju bersama dengan Pak Samad untuk pemilihan tersebut. Jadi of course itu pertama kalilah kami membuat eksperimen untuk pementasan tersebut. Sebenarnya Pak Samad selepas itu banyak orang tak tahu, Pak Samad pernah mengarahkan teater. Di Store Theatre, itu di hadapan pulau. Dari novel di hadapan pulau. Kemudian Pak Samad adapt jadi drama Sebabak di hadapan pulau. Sebenarnya untuk monodrama, tapi sebab proses latihan itu saya berada di situ di Store Theatre. Dia berminat pada tahun 2004 tu. Saya cakap dengan Pak Samad kena ada di atas pentas masa pementasan tu. Jadi Pak Samad berlakon sekali dalam drama tu. Pertama kali dalam di hadapan pulau Pak Samad mengarah. Saudara Rahman Hussein ni pelakon Singapura. Yang melakonkan dalam di hadapan pulau, dan Pak Samad berada di atas pentas sekali. Itu pertama kali. Sebab Store Theatre dia banyak terlibat, Yuwe pernah mengarahkan teater di situ. Bambak Khalid juga pernah, dan ramai orang pernah terlibat dalam di Store Theatre pada 2003 sampailah sekarang ni berlaku transformasi lah untuk Store Theatre. Jadi banyak membawa orang di Store Theatre. Antaranya itulah Pak Samad. Yang banyak orang tak tahu, Pak Samad turut terlibat dalam drama di hadapan pulau, dan dia berlakon sendiri. Itu pertama kali. Menyaksikannya tu bertuah. Yang bertuah lah pada ketika itu. Dia di pentas. Itulah pertama kali, dan lepas tu saya tak pernah tengok lagi dah Pak Samad terlibat dalam pementasan teater itu. Dia sendiri nak mengarah. Tan Sri, tak payah saya tanya, Tan Sri menganalisa buku-buku ni. Apa yang Tan Sri nak cakap tentang buku yang sedang saya cuma nak sebutkan, kalau siapa yang beli buku ni, Rosnah ni ada sebut sikit tentang soal drama Lantai Tipingki. Saya ada pengalaman Lantai Tipingki ni. Nampaknya semua karya dia Pak Samad saya terlibat. Apa yang berlaku, masa itu saya ketua pengarang kumpulan utusan Melayu. Zainal pun masa tu ada kat utusan. Jadi kita nak mementaskan sebuah drama, sebab kami merasakan pada ketika itu utusan juga perlu memberikan sumbangan untuk membantu kegiatan teater, selain daripada Dewan Bahasa. Kita bukan ambil tugas Dewan Bahasa, tetapi pada ketika itu Rosminah Tahir datang pada kita, pada utusan, mencadangkan Lantai Tipingki dipentaskan, dan saya terus bersetuju. Kita sponsor, maksudnya utusan adalah pembiaya utama program itu, dan
Lantai Tipingki ini adalah drama yang pada ketika itu baru ditulis oleh Pak Samad, ya. Dia cerita penulisan Lantai Tipingki ini ada cerita yang tersendirilah, ya. Dan cerita Lantai Tipingki ini senang cakap adalah kisah penari joget, ya. Dan ada dua watak yang menarik, iaitu Tipingki itu dan satu lagi ialah Nyai Sunarti, ya. Dan pada ketika itu ada dua orang wanita yang belum sangat terkenal lah, ya. Seorang namanya Tiara Jacquelina, yang seorang lagi ialah Erma Fatimah, ya. Dua orang ni Tiara berlakon sebagai Tipingki dan Nyai Sunarti dimainkan oleh Erma Fatimah. Dan saya menonton latihan, ya, yang dibuat, ya. Kadang-kadang dekat Matic tu saya datang tengok, ya. Dan ada cerita lain lah, ya. Ada cerita-cerita lain yang lebih menarik daripada itu, ya, yang boleh kita bincang kemudian lah. Tapi apa yang penting ialah dalam drama itu, ya, bila pementasan itu dibuat, dua pelakon wanita yang saya fikir pada ketika itulah antara yang terbaik ada dalam Malaysia pada ketika itulah, pelakon teater, ya, iaitu Tiara Jacquelina yang nak mencipta namanya dan Erma Fatimah yang nak mencipta namanya. Setiap malam mereka, kata orang tu, outshine each other, menunjukkan kehebatan. Seorang berlakon dengan cara ini, besok dia buat pendekatan ini, dia berlawan. Ada satu dialog, ada satu scene tu bila mereka berdua, ya, scene itu saya fikir momen yang sangat istimewa dalam teater Malaysia lah, ya. Dan saya menonton drama itu hampir setiap malam lah. Dan saya akan menunggu scene itu, iaitu lakonan di antara Erma Fatimah dengan Tiara Jacquelina. Masing-masing menunjukkan kehebatan masing-masing. Ya, nak berlawan pada ketika itu, ya, Tiara dengan Tipingkinya dan Erma dengan Nyai Sunartinya, dan masing-masing menunjukkan kehebatan. Saya fikir adegan seperti ini tak banyak lagi dalam teater Malaysia, kan. Ya, jadi oleh kerana itu saya cukup bangga terlibat dalam pementasan itu, walaupun saya sekadar penerbitnya sajalah, sebab kita masa tu di Dewan Bahasa. Jadi ada diceritakan oleh Rosnah Barudin. Alasan itu saja menyebabkan perlunya dibeli buku ni lah. Alasan untuk tahu. Saya sempat menonton Tipingki, Lantai Tipingki, sebuah kisah kelab malam penari joget di Singapura, dengan sekali lagi Pak Samad balik kepada latar klasik, di mana saya rasa Tipingki tahun 50-an, lebih kurang period 50-an. 10 tahun selepas dua period tentang Tipingki ni. Saya ingat pun antara yang teater yang saya tak lupakan juga. Tapi Lantai Tipingki ni kemudiannya, saya tak pasti tahu berapa terbit Lantai Tipingki tu. Okey, 2019 saya bawa Pak Samad, semasa itu saya ada pengarah di BP Sarawak. Saya bawa Pak Samad ke Sarawak dan khusus bawa dia ke Teluk Melano sebab latar Tipingki itu di Teluk Melano di Sarawak. Oh, okey. Saya bawa bukan di Singapura, Bukan. Dia at present time di Teluk Melano. Teluk Melano ni bukan dia tulis di Teluk Melano ke? Ditulis di Teluk Melano. Kisah Singapura. Dia macam ni, kisah dia base asal dia ialah di Teluk Melano di Sarawak dan di flashback ke Singapura. Oh, okey. Flashback. Jadi saya bawa Pak Samad ke Teluk Melano. Sebab peristiwanya ialah saya daerah Zeni, kan. Dalam sebab bersama Aziz HM bergerak ke Sarawak 30 tahun sebelum itu. Jadi saya bawa dia ke Teluk Melano, lebih kurang 100 lebih kilometer daripada Kuching. Saya arahkan staf saya bawa Pak Samad ke Teluk Melano dan dia bertemu balik dengan anak-anak angkat dia. Sebab dalam Lantai Tipingki itu dia ada menceritakan ada anak angkat semasa dia berada di Teluk Melano. Teluk Melano ni satu tempat yang hujung Sarawak, where the Borneos begin. Okey, di sana. Jadi semasa dia dengan Aziz HM tu, dia ada berjumpa dengan orang kampung lah, lebih kurang 200 keluarga di sana. Jadi perkampungan itu memang cantik tempat dia. Jadi Pak Samad lama di situ dan dia ada anak-anak angkat di sana. Jadi 2019 saya bawa Pak Samad ke sana. Bertemu semula dengan ada anak-anak angkat dia kat sana. Semua sudah besar. Sebab masa dia berjalan dengan arwah Abdul Aziz HM, Sarawak, 80
80-an kan. 87, 88 saya rasa. Jadi 30 tahun kemudian bawa semula Pak Samad. Dia bertemu semula dengan anak-anak angkat dia sudah besar. Dan tahun lepas 2020 sempena dengan sepatutnya KL World Book. Saya kata saya nak melancarkan dan saya nak orang Teluk Melanau merasa bangga dengan buku itu, kerana buku itu latarnya ialah Teluk Melanau. Satu-satu saya dah beritahu dengan Timbalan Ketua Menteri Sarawak, saya beritahu dengan YB Anwar Rafai, pentingnya buku ini sebagai jadi satu ikonik di Teluk Melanau, mana lambang ni mesti buku. Buku Lantai Tipingki. Jadi ini satu sebab orang Sarawak kena beli novel itu. Lantai Tipingki sebab ada orang Sarawak ada orang Sarawak boleh lock kerana Lantai Tipingki itu antara chapter yang penting dalam buku yang sangat penting. Mereka tak tahu. Mereka kata mula-mula orang Sarawak heran kenapa saya arahkan dua peristiwa. Pertama, bawa Pak Samad ke sana selepas 30 tahun. Kemudian tahun lepas 2020 bulan Jun saya launching untuk satu program Teluk Melanau, mana buku itu jadi base. Untuk saya cadang untuk buat setiap tahun perayaan seperti mana Rainforest kan, konsert Rainforest dia mesti ada Lantai Tipingki di sana. Jadi ada persembahan dramanya. Jadi mesti setiap tahun saya cadangkan mesti dipentaskan drama itu di sana. Jadi orang sana mesti berbangga dengan drama Lantai Tipingki. Sebab Tan Sri, itu dia. Tan Sri, kalaulah saya fikir orang semua akan cakap Salina. Kalaulah Tan Sri berfikir novel apa yang sepatutnya dari tangan Pak Samad yang patut difilmkan secara besar-besaran kerana kepentingan sebagai gini, novelnya banyak, Hujan Pagi paling berjaya, tapi mustahil kita nak filmkan. Agak luar biasa. Tapi karya apa yang Tan Sri rasa kalau kita filmkan daripada novel Pak Samad, ia merakyat dan dia boleh menjadikan masyarakat kenal rupanya lelaki berjambang ni bukan sajalah nampak misteri, tetapi seorang pemikir sosial yang hebat. Tan Sri rasa novel apa? Saya hendak supaya Abdul Fakar menyanyi lagu Arya Mala dalam filem Salina. Tan Sri masih berfikir Salina adalah filem. Salina ni adalah novel yang episodik sifatnya. You tak payah fikir banyak. You bawa ke filem je. Ketul mak tu kan. Macam tu je. Dia tak perlu macam Hujan Pagi. Hujan Pagi ni dia lebih kepada novel yang agak kompleks. Dia realisme menggunakan magis. unsur realisme magis yang diperkenalkan di Latin Amerika tu dia. Jadi Pak Samad ni dia banyak eksperimen di dalam Hujan Pagi. Saya tahu Hujan Pagi ni sebab saya adalah editor buku itu. Bukan maksudnya editor ni, tapi saya ketua bahagian masa penerbitan Hujan Pagi. Dan novel Hujan Pagi adalah novel yang kompleks. Tetapi kalau nak tahu cerita yang paling mudah dibawa ke pentas, dibawa ke filem, tentunya Salina lah. Sebab dia episodik sifatnya, dengan wataknya yang cukup, wataknya yang komplit, dan kemudian memang dah kita tahu bahawa dia memang dibuat untuk filem. Saya fikir Pak Samad masa dia tulis Salina ni, dia punya pemikiran dia tu adalah dalam bentuk fragment filem dah. Sebab setiap scene tu adalah scene filem. Saya nak selalu sebut kata macam Slumdog Millionaire lah. Macam tu lah. Tetapi ni lebih daripada itu, Zainal. Sebab kalau kita perhatikan di Kampung Kambing tu dengan karakter-karakter, bayangkan Kampung Kambing ni, nama pun Kampung Kambing. Sebenarnya Karupaya Sami, dia gunakan tempat reban kambing tu disewakan kat orang. Kan? Dengan keadaan buruknya, dengan keadaan labu, pokok daun-daun bunga labu, pokok-pokok labu tu yang menjadi atap, menjadi dinding. Dan kemudian dalam kampung tu ada budak nama Bulat. Dia ni telanjang aja kerja dia. Budak kecil nama Bulat. Dan kemudian ada Zarina. Zarina adalah mak tiri kepada Nahida. Banyak orang tak tahu, Zainal. Nahida ni sebenarnya asal lahir dia bukan namanya Nahida, namanya Masnah. Sebab dia sakit selalu masa dia budak. Dalam novel tu dia sakit selalu. Jadi orang Melayu bila budak sakit dia selalu tukarkan nama. Jadi ditukarkan kepada nama Nahida. Kalau tak, nama asalnya Masnah. Pak Samad pun terlupa katanya. Saya bagi tahu kat dia. Pak Samad tahu tak nama Nahida siapa nama asal?
Dia pun terfikir. Saya kata, Pak Samad, nama asal dia Masnah. Betul-betul. sebab kena baca balik novel tu. Ya, kena baca. Aku pun tak termenung kena baca balik nampak. Aku terlupa Pak tu Masnah. Dan kemudian watak macam Zarina. Zarina ni adalah mak tiri kepada Naidah lah, Naidah dan Mansur. Mansur ni adik-beradik dengan Naidah. Dan kemudian yang jahat ni Zarina ni lah. Kan? Bayangkan dalam drama saya itu, siapa pelakon jadi Zarina? Wahab ingat tak? Wan Maimunah kan? Wan Maimunah. Wan Maimunah jadi Zarina. Yang luar biasa. Dia berlakon dalam drama tu, kebetulan satu scene tu dia berkembang dalam drama tu. Dan begitulah ya wataknya. Jadi saya salah satu daripada lagu yang paling popular dalam novel tu ialah Arya Mala. Budak-budak India menyanyi lagu tu, Karupaya Sami menyanyi lagu tu, budak-budak tepi jalan menyanyi lagu tu, Fakar pun menyanyi lagu tu. Ya. Arya Mala ni sebenarnya. Macam mana lagu dia? Arya Mala ni adalah daripada filem Tamil. Ya. Filem Tamil tahun 1941. Ya. Pelakon utama dia ialah Chinapa. Tan Sri kalau buat filem Tamil saya kena dengar betul-betul sebab dia memang penggila filem Tamil hingga hari ini. Dia yang terkenal nama dia Chinapa. Kemudian pelakon wanita ni Sarajini. Jadi filem ini adalah filem yang hot. Semua orang bercakap pasal filem Arya Mala ni. Ya. Dan saya tak tahu, kemungkinan ada versi Tamil, versi Hindustan. Ya, tetapi yang filem yang sangat terkenal itu adalah dalam tahun 1941. Jadi novel Salina ni adalah cerita tentang lagu ni di mana-mana dinyanyikan oleh orang yang paling jahat dalam kampung tu, oleh budak-budak, oleh budak-budak, oleh Karupaya Sami. Karupaya Sami pun nyanyi tu. Baluat Singh. Baluat Singh yang jual yang jaga tandas JKR tu, itu dia pun menyanyi lagu Arya Mala tu. Arya Mala. Cuma kita tak dapat mendengar lagu Arya Mala yang banyak disebut kerana Pak Samad menulis berdasarkan pengalamannya sebagai remaja di Singapura, dan mungkin ketika novel tu ditulis. Kerana Pak Samad tu dia umur 24 tahun. Dan filem Arya Mala tu sedang menetuk di Singapura pada waktu tu. Jadi hingga sekarang kita nak rasa kita hanya boleh membaca, tapi kita nak rasa bunyi Arya Mala tu kalau ada di filem kan. Macam mana bunyi dulu dia? Pernah Jalil Pak Samad pernah ajar lagu tu. Merah Merah Bulbul. Itu Merah Bulbul. Itu satu lagi lagu itu lagu yang dinyanyikan oleh Abdul Fakar. Masa Tan Sri direct drama tu, kita minta Pak Samad nyanyikan lagu jadi saya diarahkan oleh Tan Sri cari Pak Samad, sebab yang tahu nyanyi lagu tu Pak Samad. Cara dalam CD tak apa tak tahu. Jadi saya pergi stage time, tarik Pak Samad kat dinding. Pak Samad, kita orang semua tak tahu lagu tu. Pak Samad boleh nyanyi tak? Itu sahaja yang lagu Merah Bulbul. Itu lagu Hindustan. Jadi ada dua lagu lah. Satu Arya Mala yang dinyanyikan oleh orang India dalam dan kemudian lagu Merah Bulbul ni yang dinyanyikan oleh Abdul Fakar. Aku tak dengar Merah Bulbul Surah Hehe apa macam tu. Saya lebih kurang begitulah. Kita pun mungkin lebih tahulah. Jadi Zainal perhatikan ya, kalau kita perhatikan era yang Pak Samad tulis, baik Sungai Mengalir Lesu ataupun di mana bulan selalu retak ya. Di mana bulan selalu retak ni adalah kisah yang sangat kuat pengaruhnya ya. Dan bila saya berlakon sebagai Umar tu, saya ingat sangatlah sebab pada ketika itu Dr. Hatta yang direct drama tu, saya tersentuh dengan watak Umar tu. Sebab watak tu watak playboy. Saya berlakon, ada jugalah dulu berlakon pentas. Tapi semua watak jahat yang saya bawa, saya tak pernah berlakon satu watak baik. Tak ada watak baik kan? Tak ada. Patih Karmawijaya, Sultan Mahmud Shah, dan juga Omar di mana bulan selalu retak dan kemudian saya tak dapat watak hero tak dapat watak hero, semua watak jahat. Kemudian Allahyarham Mustafa Noor. Tak tamat. Ini Arya Mala ke? Arya Mala, ini Arya Mala. Ini Arya Mala, ini lagu Tamil yang melatari novel Salina ni.
yang saudara membacanya dalam bentuk bisu, tapi itulah bunyi yang bunyi dia Arya Mala itu daripada filem Tamil tahun 1941. Jangan saya tengok admin tak sibuk tu, saya nak suruh admin sibuk sikit. Catat sekarang log RM60 bagi biografi Samad Said yang mengumpulkan semua novel-novel dan karya-karya Pak Samad, puisi, cerpen, novel yang diulas dan drama yang diulas oleh Rosnah Barudin. Kerana baca je buku ni, kemudian saudara boleh pilih bulan ke bulan saudara nak beli buku apa untuk dibaca lebih dulu, sebab dia macam kita bagi catalyst lah. Jadi kalau saudara baca tersentuh di mana bulan selalu letak, pergi dapatkan dramanya. Kalau tersentuh dengan novel Salina, dapatkan novel Salinanya. Macam kami ni adalah generasi yang pesona Salina tak dapat kita lupakan. Sebab kita rasa bila membaca Salina, kita membaca dunia yang telah hilang. Takkan ada lagi tempat tu, kerana dirakamkan latar tahun 41 filmnya, mungkin tahun 40-an Pak Samad bilik. Dan Pak Samad menulis pula pada usia yang sangat remaja, kerana itu novelnya yang pertama. Dia berusia 24 tahun. Kemudian karya pertama itulah yang menjadi masterpiece. Siapa boleh cakap Pak Samad tanpa Salina? Tak mungkin lah. Jadi tuan-tuan, log dulu dan Tan Sri akan sambung tentang saya buku tadi ni. ceritakan pasal waktu saya berlakon dalam drama Di Mana Bulan Selalu Retak. Salah seorang penontonnya ialah Mustafa Noor. Mustafa Noor masa itu dia dah gerakkan markas teater. Dia baru balik daripada New York masa itu. Jadi agaknya dia mungkin tertarik tengok saya punya lakonan lah. Jadi dia ajak saya berlakon dalam sebuah drama. Namanya ialah Musuh Rakyat, Enemy of the People. Ini adalah karya terbesar oleh Henrik Ibsen. Senang cakap inilah, kalau kita nak jadi pelakon, kita mesti main dua watak penting lah. Salah satunya ialah Dr. Stockman dalam Musuh Rakyat, dan satu lagi ialah watak Macbeth, Hamlet. Jadi dua drama ni kita kena buat lah, barulah layak jadi pelakon pentas kononnya. Jadi saya dah buat dua-dua lah. Okey. Jadi dipendekkan cerita, saudara Allahyarham Mustafa Noor ni bawa saya untuk menjadi Dr. Stockman dalam drama Musuh Rakyat. Kemudian tu drama ni cukup luar biasa, dengan panjangnya, dengan sukanya, nak menghafalnya dan sebagainya. Jadi saya terhutang budi kepada watak Umar tu. Kerana watak Umar tu saya dapat kesempatan bekerja dengan Mustafa Noor. Mustafa Noor bukan seorang pengarah sebarangan. Dan seperti saya jugalah, beliau menumpukan perhatian pada characterization karakter, memberikan tumpuan yang sangat besar pada itu. Jadi saya perhatikan macam dalam Di Mana Bulan Selalu Retak ini, watak di antara hubungan di antara Umar dengan Falil, dan sangat menarik, walaupun wataknya tak banyak dalam drama ni, tetapi oleh kerana Pak Samad ni dia seorang yang pandai mencipta karakter. Sebab itu macam kita bincang tadi kan, Zainal tanya saya suka tak suka watak Fakar. Memang saya suka sebab karakter tu komplit, lengkap, menarik. Jadi saya fikir dalam banyak drama karya-karya Pak Samad, tumpuan yang diberikan kepada watak itu cukup kuat. Macam juga dalam Langit Petang dia diberikan tumpuan pada Pak Arif, karakter yang cukup lengkap, yang cukup menarik. Jadi inilah kelebihan. Jadi saya fikir salah satu sebab kenapa kita kena beli buku ni, kita nak cerita pasal Pak Samad ni bagi hari tak habis. Betul. Tetapi ini adalah satu dokumentasi yang lengkap. Dia bukan saja tentang riwayat hidup Pak Samad, pembicaraan mengenai karya-karya Pak Samad, tetapi juga fragmen daripada hampir semua tulisan Pak Samad, termasuk sajak-sajak dia. Balada Hilang Peta pun ada di situ. Oh ya, kumpulan puisi dia. Kumpulan puisi dia, Balada Hilang Peta pun ada di situ. Balada Hilang Peta pun ada di situ. Saya tak ingat, saya fikir Al-Amin pun ada sedikit fragmen di situ. Termasuk jugalah yang dia petik daripada Lantai Tipingki. Lantai Tipingki pun ada. Pasal banyak lagi yang belum kita bincang lagi period dia meninggalkan karya konvensional kepada karya eksperimental dia. Tak habis nak sembang ni tuan-tuan, daripada Hujan Pagi ke Daerah Zaini, nak cerita karya patriotik dia Wira Bukit, panjang. Jadi tuan-tuan baca je. Tuan-tuan, kami mempromosi Pak Samad All Out dalam tempoh 2 bulan ni tuan-tuan. Bukan kerana apa kami tak mahu lelaki ni dilupakan, kerana sumbangan yang sangat besar pada dunia sastra. Seniman luar biasa. Kalau kita kata disentuh apa pun jadilah. Novelnya kita buatkan Salina.
Kepentasnya kita akan ingat Lantai TPK. Kepuisinya akan kita ingat Al-Amin dan Balada Hilang Peta. Aku tak ingat dialog antara dua jamban ditukarkan jadi apa bila tajuk tu ditolak. Setinggan bukan Jerkah Setinggan. Jerkah Setinggan. Kemudian dia ada lagi perkara yang kontroversi mengenai dialog antara dua jamban yang ditukar kerana pada waktu tak dianggap sesuai jadi judul buku, menjadi Jerkah Setinggan. Saya rasa luar biasa, tak ada benda yang disentuh tak jadi. Semua kat jadi saudara ambil ni sebagai catalyst, baca, kemudian pilih mana yang dekat, kemudian cari bukunya di kedai-kedai buku. Jangan risau. Lock admin kita dah ada berapa lock sekarang admin? 20. Terus lock je tuan-tuan. RM60 saya rasa harga belanja yang luar biasa daripada ITBM, kerana 2 buah buku saudara dapat dengan harga RM60. Saya rasa ITBM berapa harga di pasaran kalau tak kena stream ni? Saya tengok di belakang. Kalau tanpa stream berapa harga dia? 70. Kalau tanpa stream. Yang ini kalau tanpa stream? Sama. Dua tanpa stream 70. Okey. Dan malam ni jadi 60. Okey, kalau tanpa stream 2 buah buku ni adalah 70. Tapi dengan stream ni didiskaunkan RM10 supaya saudara pos percuma, supaya saudara dapat mendedahkan diri dan mendekatkan diri dengan lelaki luar biasa ni, yang saya anggap sebagai, kalau sastrawan negara daripada era lama inilah yang masih ada dengan kita. Ini satu lagi, buku ni dikumpulkan atau disusun oleh Rahimidin, arwah Rahimidin Zahari. Saya fikir banyak, mungkin ramai orang dah kenal Rahimidin arwah. Beliau seorang penulis yang baik, yang sangat dedicated. Tapi jadi pengumpulan tentang Pak Samad ni, ini adalah daripada generasi yang lain, bukan generasi saya. Rahimidin adalah sebaya saya. Jadi ini adalah kumpul daripada mereka yang mengenal Pak Samad dalam konteks kontemporari lah. Wahab Hamzah pun ada dalam ni. Kemudian Ghaffar Ibrahim, orang anak alam dulu. Kemudian ramai lagi ada kat sini, termasuklah SM Zakir. Kemudian Samsudin Osman, ini bukan Dinsman ni. Kemudian sastrawan negara Siti Zainon Ismail, kemudian pengarah UA Haji Syahri, kemudian Dr. Victor pun ada di sini. Kemudian saudara Zakaria Arifin pun ada menulis di sini. Jadi termasuk Mazuki Ali dan lain-lain. Jadi yang ini adalah tanggapan daripada contemporary, orang semasa, yang mengenal Pak Samad. Orang macam saya tak masuk dalam ni lah. Mungkin kemungkinan pada masa itu saya agak sibuk, mungkin dia tak dapat nak kontak saya ke apa ke. Tapi yang penting ialah buku ini adalah manifestasi daripada tulisan orang-orang yang melihat Pak Samad dengan pandangan yang agak fresh. Walaupun misalnya ada yang orang lama juga dekat situ, tetapi mereka adalah orang yang memandang Pak Samad daripada satu angle atau daripada satu lapisan yang lain. Jadi saya fikir ini buku pun sangat penting untuk dibaca lah, untuk mengenal Pak Samad. Dan saya ucapkan tahniahlah kepada ITBM kerana menerbitkan buku ini. Ini adalah sebuah buku yang saya rasa macam ITBM terbitkan buku tentang arwah Khalid Saleh baru ni. Dan saya menganggap buku itu agak bermakna, sebab bukan saja saya mengenal Khalid Saleh daripada zaman anak alam, tapi juga oleh kerana saya banyak terbabit dengan Khalid Saleh. Sebab itu saya menawarkan diri untuk membuat kata pengantar dalam buku Khalid Saleh itu. Wahab, kau banyak mengkritik filem, sebagai pengkritik filem. Apa yang kau rasa selain daripada Salina, yang kau rasa, maaf cakap lah, generasi filem sekarang ramai yang tak akan kenal Samad, dan dia bukanlah rujukan penting pun untuk filem kita sekarang. Saya tak ada pernah melihat sebarang usaha dibuat terhadap novel Pak Samad dalam drama ataupun dalam filem. Berarti Samad adalah nama yang tak ada titik pun dalam sport industri filem sekarang. Tapi sekiranya dia dari pandangan kau sebagai pengkritik filem selain Salina, apakah kau rasa kalau kita bawa satu karya Pak Samad ke dalam filem, apa yang luar biasa? Yang sebab kau dah rasa alami, kau dah tahu sungai mengalir. So kau rasa kalau bawa, dan apa kelebihan novel tu ataupun puisi tu kalau dibawa ke filem? Saya rasa kalau nak dibawa lagi selain daripada Salina, Langit Petang boleh dibuat semula. Langit Petang satu karya Tan Sri dah buat untuk TV-nya. TV malangnya tak dapat, Nasir Jani tak dapat
tak dapat merealisasikan drama, tapi pernah di drama kan. Saya tak ingat siapa pengarah dia. Satu lagi saya masih nak Hujan Pagi tu memang mencabar, memang suka Hujan Pagi, tapi pada saya bukan mustahil. Hujan Pagi tu saya rasa sebahagian Pak Samad lah untuk Hujan Pagi tu. So, saya pernah baca Hujan Pagi tu, Pak Samad pesan saya dibisik, dia kata kalau baca Hujan Pagi baca Isyad Ganjar, dia kata. Ini bahasa dia. Saya bahasa tak censored dia kata baca pelan-pelan. Jangan rush, dia kata. Ada you get, dia kata. Ya, betul. Jadi baca memang susah, tapi itu memang cabaran. Pada saya Hujan Pagi itu memang satu yang sangat menarik. Kalau Gabriel Garcia Marquez punya novel boleh dibuat, ada dia Solitude itu boleh difilmkan, saya rasa tak ada sebab mengapa Hujan Pagi tak boleh nak buat. Saya senang melihat itu, Hujan Pagi itu karakter tersebut kan. Dia pernah menjadi wartawan, Tan Sri pernah menjadi wartawan. Tan Sri tahu juga tentang Hujan Pagi sebab Tan Sri edit waktu tu. Apa frustasi luar biasa yang Pak Samad pindahkan dalam Hujan Pagi? Sebab ramai orang boleh baca Hujan Pagi, tuan-tuan. Tapi ini boleh bawa demam tau. Demam tak kebah baca. Saya baca 2-3 tahun sekali baca sebab dia ada dalam simpanan saya. Demam tak kebah baca. Apa yang tadi rasa rahsia sebenar yang Pak Samad pada waktu itu sembunyikan di bawah magisnya, ada tempat yang dia nampakkan di bawah realismnya. Apa sebenarnya kekecewaan seorang wartawan? Saya membicarakan Hujan Pagi dari konsep postmodernism, postmodernist theory. Maksudnya kita melihat novel itu dalam kerangka yang lain. Macam kita membaca Hujan Pagi ni sebenarnya dia bukan sekadar satu rentetan perjalanan peristiwa yang normal, tetapi dia merupakan suatu archaeological find, suatu macam ekskavasi untuk kita melihat pada watak-wataknya. Yang ini adalah yang dikaitkan dengan teori yang disebut sebagai realisma magis. Perkataan realisma dan magis itu digabungkan, dan ini menjadi apa yang disebut oleh saudara Wahab tadi, tradisi daripada penulis seperti Marquez. Dan Pak Samad, saya lihat bereksperimen dengan itu. Bila buku ini dihantar kepada Dewan Bahasa, saya dah biasa dengan novel-novel Pak Samad, dan sebelum itu pun bukan dia tidak pernah membuat percubaan-percubaan seperti ini. Tetapi saya fikir kemuncak daripada keupayaan kreativiti Pak Samad ialah apabila dia menghasilkan Hujan Pagi. Dan dia menggunakan bukan saja realisma itu, tetapi dia telah mengadunkan realisma itu dengan pendekatan-pendekatan yang lain, dengan pendekatan historis, dengan persejarahan dan sebagainya. Jadi novel ini dia kadang-kadang dia banyak berkisar dalam pemikiran, dan itu yang menjadi cabaran bagi bagi mana-mana pembikin filem. Tapi itu bukan bermakna bahawa dia tidak boleh difilmkan. Dia ada kemungkinan boleh difilmkan. Kalau filem novel Marquez boleh difilmkan, tak ada masalah. 100 Years of Solitude. 100 Years of Solitude tu boleh difilmkan, dia tak ada masalah sebenarnya dari segi memfilmkannya. Tetapi apa yang kami lakukan masa itu di bahagian penerbitan AM ialah macam mana kita nak jual buku ni. Kita hypekan buku tu. Kita tahu buku ni sukar. Tapi kita hypekan, kita jadikan bahawa seolah-olah macam satu peristiwa penerbitan, event. Jadi dengan sendirinya orang mula tertarik untuk membacanya. Walaupun mungkin orang membaca dengan berbagai tafsiran lah. Saya teringat pada satu ketika dulu orang baca drama Beckett ni, Waiting for Godot. Samuel Beckett. Samuel Beckett dia Waiting for Godot ni, bila dipentaskan, salah satu tempat yang dicuba untuk dipentaskan oleh kerana tempat itu hanya untuk orang lelaki saja, iaitu di San Quentin, penjara San Quentin. Yang terkenal ini semua hardcore kriminal semua dekat situ kan. Jadi dipentaskan drama itu di tempat yang seperti ini. Nak tengok reaksi penonton macam mana. Drama ini memeningkan kepala intelektual. Drama ini memeningkan kepala orang yang menelaah drama, pemikir-pemikir, orang yang kerja dia adalah untuk membuat penilaian dan sebagainya. Orang macam ni lagi pening. Tetapi dibawa ke San Quentin, penjara itu, lalu dipentaskan di situ. Dan apabila dipentaskan,
bila ditanya kepada penonton ni semua hardcore kriminal ni, banduan ni bukan kejam. banduan sembarang. Ini bukan banduan yang tak ikut PKP ke apa ni kan, bukan yang tak ikut SOP ni. Ini jenis banduan yang kriminal bunuh orang, mencederakan orang dan sebagainya, semua hardcore kriminal. Bila dipetaskan, masing-masing membuat tafsiran itu sendiri. Dia kata Godot ni sebenarnya Tuhan. Waiting for Godot tu menunggu Tuhan. Ada yang mengatakan bahawa ini menunggukan waktu saya nak keluar daripada penjara. Ada macam-macam tafsiran. Bayangkan di kalangan hardcore kriminal menonton sebuah drama Waiting for Godot itu, dan kemudian masing-masing mempunyai tafsiran itu sendiri. Jadi saya teringat apa yang berlaku apabila pementasan itu dibuat di Saint Quentin. Jadi saya kata drama novel ini agak novel sukar. Ya, jadi kalau kita nak jual cara biasa memang tak boleh jadilah. Jadi kita hypekan, ya, dan agak memanjatkan kita bahawa dalam masa 6 bulan kita ulang cetak novel Hujan Pagi ni. Jadi Hujan Pagi ni ada dia punya nyawa itu sendiri. Ya. Saya banggalah, ya, salah satu daripada novel Pak Samad yang paling sukar tetapi mendapat perhatian dan kemudian dibicarakan oleh orang. Sebab kita mahu supaya orang bercakap tentang novel ni. Faham. Ya, saya hendak supaya orang membuat tafsiran itu sendiri. Ya. Macam kalau masa dululah saya buat drama, saya katakan Angin Kering katakan. Salah seorang pelakonnya ialah Fauziah Nawi. Masa itu Fauziah Nawi bukan pelakon pentas. Fauziah Nawi seorang penyanyi. Jadi saya kebetulan duduk kat Anak Alam, ya, dan dia cantik. Ya, jadi saya pujuk dia supaya dia berlakon dalam drama saya. Jadi dia pun berlakon. Dan salah satu daripada ayat yang disebut pada saya, Johan, aku dah 10 kali main drama kau ni, aku tak faham. Pelakonnya. Untuk pengetahuan saudara, Salina diterbitkan pada tahun 58 ya. Salina diterbitkan 61. Kemudian 23 tahun kemudian, iaitu 26 tahun kemudian, tahun 1987 baru diterbitkan Hujan Pagi. 87 Hujan Pagi kan? 87 betul. 87 Hujan Pagi. 26 tahun kemudian Hujan Pagi. Dua novel yang saya baca sangat berbeza, menunjukkan perjalanan luar biasa Pak Samad dalam tempoh 26 tahun. Dan sampai sekarang pun kalau aku baca Hujan Pagi, part realismnya aku faham. Maksudnya kekecewaan dia sebagai wartawan ya. Bila Lajis. Pergi part Gazisnya saya tak boleh faham. Mimpi-mimpinya jatuh, bertemu dengan kapal Flor de Lama, pejabat kewartawanan yang diburu oleh paranoia tentera Jepun tu. Part tu sampai sekarang. Saya baca itulah realisme magis tu. Berbelas kali saya baca tuan-tuan. Tapi kita menikmati bahasanya sangat luar biasa. Kalau tanya saya novel Melayu yang mempunyai deskripsi atau penceritaan alam yang sangat indah, tak boleh lupa. Saya boleh ingat tempat tu. Bila jalan atas lantai papan, ketak-keletuk. Jadi dia boleh tahu Jepun datang ataupun tidak. Oleh kerana senja tak ada bayang-bayang dekat pelabuhan tu, dia boleh nampak tubuh dia jatuh di air laut yang memanjang. Itu saya dahsyat luar biasa deskripsi dia. Pak Samad memang raja lah dalam memberi gambaran. Ada dibicarakan sikit dalam ni. Tentang novel tu? Tentang novel. Okey. Tuan-tuan Lock sekarang, Amin, kita dah capai berapa? Saya harap kita mencapai 50 malam ni. 25 Lock untuk saudara ambil, sebab saya rasa combo ni murah tuan-tuan. Sebab satu adalah kalaulah saudara meminati Pak Samad dan nak menyimpan katalog dia, ini yang paling penting. Sebab daripada sini, bila saudara dah segala-galanya baca, tentang Pak Samad ada Pak sini. Daripada baca ni, barulah saudara rasa, saya nak cari novel ni, saya nak cari drama ni. Sebab sebahagian besar mungkin dah tak jumpa kan. Banyak buku Pak Samad agak susah jumpa. Macam saya kata, Warkai Eropah tak dicetak semula. Balada Inang Peta mungkin dah sampai level kena beli pada penjual buku terpakai. Sebab Pak Samad rasanya dah ambil balik semua hak cerita. Right dia. Benih Semalu juga susah nak jumpa. Liar di Api lagi lah. Saya tak ada langsung Liar di Api. Benih Semalu masih lagi dapat dekat pasaran buku terpakai. Ada ramai orang masih lagi memegang naskahnya. So Lock saudara, saya nak minta Tan Sri bercerita tentang kita keluarlah sikit pada konteks tentang industri filem itu. Dan kenapa kita menjadi antara industri yang karya sastra dan filem itu terpisah. Kita berbeza dengan industri di tempat-tempat lain. Di mana setiap industri mempunyai koloni yang akan menjadikan karya sastra sebagai filem. Dan semua filem terbesar nanti. Bukan filem kecil-kecil. Kalau kita tengok di Indonesia dah jadi habit. Tambah sekarang ni semua filem-filem yang keluar daripada Indonesia adalah filem-filem biografi daripada novel. Sangat luar biasa. Di Hollywood tak cakap, di India, di Thailand. Kenapa di Malaysia kita tak mendapat satu habit di mana orang mempunyai kegairahan membawa novel ke filem?
Ya, kita kena ingat, kita bercakap tentang medium yang berbeza. Satu adalah medium visual, iaitu filem. Satu lagi adalah medium pembacaan, yang membaca. Jadi, tentulah dua tradisi yang berbeza. Apa yang kita baca tak semestinya apa yang kita tengok. Tetapi macam kekuatan the seven, apa kata orang tu, art ni, iaitu filem ni, ialah kalau dalam novel, Pak Samad terpaksa tulis 7 muka untuk menceritakan satu peristiwa, ataupun satu tetapi boleh dilakukan hanya dalam 3 saat dalam filem. Jadi semua ni ada dia punya kelainan dan perbezaannya. Tapi pada pandangan saya lah, ini satu yang saya tak faham kenapa sangat kurang perhatian diberikan kepada novel-novel yang baik untuk difilemkan. Sedangkan di Eropah, di Hollywood sendiri, menurut kajian yang pernah dibuat oleh Bluestone, bahawa hampir 65% filem di Hollywood adalah berdasarkan, dalam apa bentuk sekalipun, adalah berdasarkan pada buku. Baik dia dalam bentuk komik ke, dalam bentuk novel ke, cerpen ke, dan sebagainya, malah dalam bentuk puisi pun dijadikan filem. Tetapi tradisi itu agak kurang bagi kita. Kita adalah macam novel Ranjau Sepanjang Jalan, difilemkan. Dulu novel daripada karya Jamil Sulong, dia pernah buat Rumah Itu Dunia Aku, daripada novel Hamzah. Dan kemudian Langit Petang pernah dibuat, jadi dijadikan filem dan sebagainya. Tapi bilangan itu tak banyak. Dan kalau ada pun, dulu saya fikir Dewan Bahasa pernah merancang untuk bekerjasama dengan RTM untuk membuatkan versi televisyen beberapa buah novel ni. Wahab boleh ceritakan. Tapi saya fikir sangat kurang jumlah ni. Saya tak tahu kenapa. Apakah misalnya kalau kita perhatikan, tak ada novel Steinbeck atau Hemingway yang tidak difilemkan. Hampir semua difilemkan. In the Heart of the Sea adalah kisah yang berdasarkan pada penceritaan Hamilton Melville. Dia berjumpa dengan satu orang ini menceritakan tentang pengalaman dia pergi ke laut untuk mencari whale, untuk mencari sperm whale, dan kemudian dia nak minyak. Masa itu mana ada minyak daripada dalam tanah, minyak datang daripada perut whale, ikan paus. Jadi daripada perut paus. Jadi oleh kerana itu dia pergi, dan kemudian ada seekor whale tu yang menyebabkan kapal pecah dan sebagainya. Jadi diceritakan, dan itu yang melahirkan novel Moby Dick. Jadi ada dua cerita di situ. Yang satu Moby Dick yang ditulis oleh Herman Melville, yang itu dibuat filem, kisah Ahab kaptennya itu, dan kemudian satu lagi ialah cerita tentang penceritaan itu sendiri, yang baru-baru ni dibuat filem. Saya fikir dalam 10 tahun yang lalu. Tajuknya ialah In the Heart of the City, In the Heart of the Ocean. Jadi dengan sendirinya semua ini menjadi bahan yang sangat baik. Slumdog Millionaire yang Daniel sebutkan selalu itu adalah berdasarkan daripada novel. Baru ni ada satu buah filem tentang kisah seorang budak daripada India, anak miskin yang masuk dalam kereta api, tertinggal dalam kereta api, kemudian bawa sampai ke Calcutta. Filem Lion. Lion. Filem Lion. Bayangkanlah. Jadi semua ni, The Post yang Zainal tengok tu, semua ni adalah berdasarkan daripada filem, daripada buku. Malah kalau kita perhatikan dalam dunia kewartawanan, All the President Men berdasarkan daripada buku, walaupun bukan novel. Semua ini berdasarkan daripada karya-karya. Itu tak termasuk yang cerita yang macam Transformers lah, apa semua. Ini semua daripada komik dan sebagainya. Di Jepun, anime memainkan peranan penting untuk menghasilkan filem dan sebagainya. Saya, bila kita tengok filem-filem Hollywood, jadi beginilah, bila terasnya kuat, asasnya kuat, maka filem itu jadi kuat. Tetapi kalau asasnya tidak kuat, hanya sekadar, Dana selalu sebut perkataannya lah, ini drama pukul drama pukul 7. Drama pukul 7. Drama pukul 7 kan. Jadi dengan sendirinya asasnya tidak kuat, maka kita akan menghasilkan karya yang tidak kuat lah. Jadi karya sastra yang kita hasilkan daripada novel Melayu yang pertama,
Hikayat Faridah Hanum tahun 1925. Sampai sekarang saya tak tahu berapa ribu novel yang pernah kita terbitkan. Ya. Daripada novel yang hebat, ya, karya-karya yang penulis-penulis yang macam Shannon Ahmad, Samad Said, Samad Ismail, penama Anwar Ridwan dan sebagainya. Ini semua karya-karya baik. Ya. Hari-hari terakhir seorang seniman. Saya tak faham kenapa orang tak nak buat filem. Kita dah buat drama pentas dan juga drama TV lah. Ya. Tapi soalnya kenapa tidak difilmkan? Semua ni saya rasa salah satu daripada kelemahan kita ialah tradisi adaptasi tu kita tak kuat. Rasanya lah. Pak Wahab, nak tambah apa tentang Tan Sri Johan, tentang saya punya lontaran soalan mengenai malas ataupun budaya membawa pemikiran buku yang hebat yang dalam filem. Tan Sri dah cakap banyak tadi. Jadi saya ingat pada tahun sekitar tahun 2005 kita melihat kelesuan drama-drama televisyen. Jadi terbetik pada ketika itu Tan Sri masa itu chairman Dewan Bahasa kan. Jadi kami mencadangkan untuk membawa novel-novel, karya-karya novel terbaik yang pernah menang anugerah untuk di drama televisyen kan. Kita tak mampu nak buat filem sebab Dewan Bahasa. Jadi kami bekerjasama dengan RTM. Saya berusaha convince, yakinkan pengurusan untuk melabur lebih kurang 500,000 sebenarnya untuk kami membawa novel-novel daripada novel apa tu Seteguh Karang, Senja Kala, sehinggalah banyak novel yang hebat-hebat yang ada kedudukan Azizi punya ada kan? Azizi ada apa tu Sanggita ya Sanggita tu Azizi Marwah. Jadi kami cuba bawa ke televisyen, ke RTM pada ketika itu. Kami yakinkan untuk berkolaborasi Dewan Bahasa dan juga RTM untuk kami mengadaptasi naskah-naskah tersebut, itu novel-novel tersebut ke drama televisyen. Kita memulakan program tersebut jauh sebelum Ombak Rindu apa semua, sebab kami yakin kita boleh meningkatkan kualiti drama dengan cerita-cerita yang baik. Ya, jadi kami berusaha membawa, dan masa itu sebab Tan Sri ada chairman Dewan Bahasa, jadi saya lebih bebas lah untuk dapatkan sokongan daripada pengurusan untuk membawa novel-novel tersebut. Bukan mudah ya, nak membawa, nak meyakinkan RTM ya, sebab pertama sponsor susah dah dapat. Ya, pada ketika itu, dan selepas itulah apabila berlaku Ombak Rindu, novel popular barangkali sangat banyak dibawa ke satu fenomena selepas itu, membawa novel-novel popular, tapi novel-novel yang lebih serius, novel-novel pemikiran yang karya sastra ini karya sastra ini tak banyak yang nak dibawa. Itu barangkali kerana mereka memikirkan pulangan kesukaran untuk membawa naskah tersebut. Tapi seperti yang kita selalu percaya, tidak ada novel tak boleh dibawa ke layar perak ya. Sebab kalau kita katakan sukar, Lord of the Rings tu lebih sukar nak faham. Saya pun baca tak faham novel tersebut. Memang susah nak faham Lord of the Rings kan. Tapi Peter Jackson berjaya membawa naskah tersebut ke dan menjadi salah satu filem yang paling berjaya dalam sejarah pasaran filem. Itu novel yang paling sukar. Ambil tu Eko juga Name the Rose dibawa ke filem. Memang novel itu sukar ya, tapi berjaya dibawa ke filem. Jadi pada kita barangkali berlakunya pemisahan ya antara pembikin filem dengan karya-karya yang baik. Tapi kita beruntung orang seperti Yue umpamanya membawa karya-karya beliau semua daripada adaptasi. Ya, daripada Jogo Juara sehinggalah kepada Hanyut. Ya, dibawa ke filem. Jadi sepatutnya saya pernah mencadangkan kalau kenegaraan, dana filem kenegaraan ini harus mengambil kira naskah-naskah pada karya-karya sastrawan negara ini ataupun karya-karya yang penting dalam negara ini dibawa ke filem, sebab ini pelaburan yang sangat penting. Okey. Ya. Tuan-tuan,
Log RM60. Saya kerja saya itu je lah. Interrupt log. Sebab ini streaming kita jual buku secara live. Kerana kita ingin menutup sesi malam ni dengan sekurang-kurangnya mencapai 350 log total. Setakat ini pembelian yang telah dibuat bernilai sekitar 26,000 kita kira petang tadi dengan 252 log. Okey, jadi saya harap saudara bantu lagi log. Kita tak ada niat nak catat rekod apa pun, tapi untuk memastikan streaming ni walaupun kita belajar banyak kerana kita tahu bila garasi buat streaming 48 jam ni adalah pasukan pengkaji data kita sedang melihat tentang bagaimana menjualnya, buku apa, cara menjualnya, siapa profil yang membeli, waktu yang sesuai untuk stream. Kerana bila kita stream pocket, kita berjaya. Kerana setiap kali kita stream pocket, kita stream satu malam satu buku je. Kita boleh jual 27,000. Kita boleh jual 22,300, 18,000. Paling rendah kita jual 18,000. Cuma kali ni kita try menggunakan stream panjang 48 jam untuk melihat data dan membawa masuk trafik baru. Syukur Alhamdulillah, kali ni stream yang kita buat ni setakat ni 70% pembeli adalah pembeli baru. Mereka memang follow stream dan membeli buku. Berarti kita dapat ITBM akan mendapat data pembeli baru, Nuha Buku akan mendapat data pembeli baru. Jadi mereka akan menggunakan data ini untuk jualan seterusnya. Jadi itu penting tuan-tuan, log saja dan jadikan diri anda sebahagian daripada pengkalan data, di mana selepas ini saudara tak perlu lagi ke stream kerana setiap kali ada benda-benda menarik, penerbit akan menghubungi anda untuk mengatakan bahawa kami mempunyai buku begini. So log untuk support buku ni, selain saya akan bertanya pada Tan Sri Johan rakaman masa kini. Kita ada 20 tahun yang sangat luar biasa kan Tan Sri. Kenapa saudara takut untuk merakamkan 20 tahun yang mutakhir ni? Pak Samad merakamkan Salina. Pak Samad merakamkan juga Hujang Pagi, jatuhnya seorang wartawan dari era kemerdekaan yang tak diperlukan lagi dalam dunia kewartawanan patronism. Maksudnya apabila media dibeli oleh kuasa politik, wartawan nasionalis tak diperlukan lagi, di mana yang diperlu adalah kekuda politik dalam media. Tapi 20 tahun terakhir ni kita tak ada siapa pun berani merakamkan zaman 20 tahun terakhir ni. Mengapa Nasib? Kenapa orang sasar takut nak merakamkan realiti 20 tahun terakhir ni? Sebab tidak ada perakam yang baik. Tidak ada perakam yang cukup cekap dan berupaya untuk merakamkan peristiwa itu. Bukan tidak ada rakaman, ada rakaman. Tapi kalau kita perhatikan dalam masa 20 tahun kebelakangan ini, ya, kalau kita melihat 20 tahun itu maksudnya selepas tahun 1990-an lah, ya. Saya tak nampak ada karya yang besar yang terhasil, ya, yang boleh kita samakan dengan karya-karya yang sebelum itu, ya. Bila kita kali terakhir, itu soalan yang saya tanyakan, kadang orang marah saya lah. Bila kali terakhir kita membaca karya besar dalam bahasa Melayu? Dan minta maaf cakap lah, ya. Orang marah, orang kata ini, orang saya pernah tulis berakhirnya canon, karya besar dalam tradisi penobelan Melayu, dalam Dewan Sastra. Banyak orang kata ini orang lama yang berfikiran yang sempit dan sebagainya. Tapi bagi saya, kita dah tak ada tradisi itu lagi. Saya tak tahu kenapa. Sebab mungkin kerana kita tidak ada tradisi rakaman dalam konteks menggunakan nuansa ataupun background kemasyarakatan semasa itu, ya. Sebab agaknya dalam 2-30 tahun kebelakangan ini kita terlalu politikal lah, ya. Kita tidak lagi memberikan tumpuan kepada soal kemanusiaan, soal hati nurani dan sebagainya, ya. Segala-gala yang kita lakukan itu semua daripada pertimbangan politik, ya. Sebab kadang-kadang menyebabkan orang sudah tidak lagi berminat untuk membicarakan, melihat setup masyarakat itu seperti mana katalah Shannon melihat Bangul Redap pada ketika itu, ya. Ataupun Pak Samad melihat Kampung Kambing, ya. Kita tak ada keupayaan tu lagi. Maka itu kita hanya menghasilkan karya CP-CP lah, ya, peripheral, yang hanya membicarakan tentang hal-hal yang paling banal sekali dalam kehidupan manusia. Soal cinta yang murahan, ya, soal ustaz itu, tentang kekasihku, tentang benda-benda macam itu. Jadi kadang-kadang kita pada satu ketika dulu orang bercakap tentang karya picisan. Saya tak ada apa-apa masalah tentang karya-karya yang dianggap sebagai picis. Karya picis ni pun ada sumbangannya kepada kesusastraan.
Tetapi kalau dan kemudian orang kata kita melahirkan karya-karya indie, ya, dan salah satu daripada masalahnya ialah apabila kita menghalalkan apa cara sekalipun bahasa kita tak peduli. Macam selalu saya sebutkanlah, ya, bahasa yang kita gunakan ni kadang-kadang bukan bahasa kesusastraan. Bahasa kesusastraan dia ada label dia. Sebab itu Osman Awang dia menggunakan label kebahasaan yang tinggi. Kan? Samad Said, ya, kita kagum dengan dia kerana taraf kebahasaan yang tinggi. Ya. Kemudian kita membaca Shah Nun, walaupun dia cerita tentang Lahuma dan Jeha, ya, dan 7 orang anak perempuan dia, ya, cerita kemiskinan, tetapi dia menggunakan bahasa yang tinggi. Kita membaca karya-karya macam yang ditulis oleh Chris Mas misalnya, ya, ataupun Anak Mak Lela Gila, ya, yang ditulis oleh Pak Sako. Ya. Anak Mak Lela Gila ni setaya yang sangat luar biasa, kan? Walaupun dia cerita setaya, cerita orang gila, tapi dengan menggunakan tradisi kebahasaan yang tinggi, kan? Jadi bahasa yang baik adalah teras kepada kekuatan sastra. Bila macam inilah Zainal, kadang-kadang kita ada orang pembantu rumah, kan? Kat rumah, pembantu rumah, dan kemudian kita ada anak kita. Kita bercakap dengan pembantu rumah, apa kamu sudah makan? Formal bahasa kita. Pusing ke anak, kau dah makan? Kenapa dengan orang daripada Desa Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kita bercakap dalam bahasa yang sangat teratur, proper. Ini yang saya sebutkan selalu sebagai sindrom Cengkareng. Cengkareng ni adalah airport lah, Soekarno-Hatta di Jakarta tu kan. Bila kita turun saja, orang Indonesia pertama kita jumpa, terus kita kata, bagaimana Pak? Saya mau ke Jakarta Pak. Tiba-tiba kita bercakap dalam bahasa dia. Sangat tinggi. Ini yang saya katakan sindrom Cengkareng ni. Kan? Kita berjumpa dengan orang Indonesia, tiba-tiba kita bercakap bahasa dia. Bukan dia bercakap bahasa kita. Kan? Kita tinggalkan bahasa Melayu kita, kan? Bila kita sampai di Cengkareng, atau tak payahlah, kita jumpa orang Indonesia di sini je, kita tiba-tiba kita bercakap macam dia. Apa sudah makan Pak? Mau ke mana ini Pak? Tiba-tiba kita cakap tu. Kenapa? Ini saya kata sindrom Cengkareng. Orang Indonesia pertama kita jumpa di lapangan terbang Soekarno-Hatta, kita terus menukar telo kita, tidak lagi telo orang Muar, tidak lagi telo orang Penang, tidak lagi telo orang Melaka, ya, atau orang Kuala Lumpur, tetapi kita bercakap dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Apakah kerana superior bahasa dia? Ya. Kenapa kita menghargai filem-filem Indonesia? Ya? Kita suka tengok filem Indonesia. Kenapa? Apakah kerana bahasa dia? Ya? Kenapa kita tak suka filem kita sendiri? Sebab filem kita sendiri memancarkan apa yang kita lihat dekat Chowkit. Apa yang kita lihat di tempat-tempat yang paling rendah, kedudukan bahasanya. Kita tidak bercakap dalam bahasa yang standard. Ya? Macam saya selalu katalah, dalam filem Inggeris tak pernah rosak bahasa. Brad Pitt tak pernah rosak bahasa. Sean Connery tak pernah cakap dalam bahasa Inggeris yang salah. Kan? Tapi kita membenarkan semua itu dalam filem kita atas alasan bahawa kita memancarkan kita memancarkan realiti. Kan? Saya buat drama Salina, walaupun dia pelacur, Pak Samad tulis dalam bahasa yang teratur. Ya, novel ini bahasa yang indah walaupun tentang walaupun seorang playboy itu, dan juga dialog pelacur. Kan? Karupaya Sami cakap macam Karupaya Sami. Ya. Kan? Tapi dalam susunan bahasa yang baik. Bahasa yang baik. Itulah saya fikir masalah besar kita. Pak, apa komen tentang kalau aku kata pasaran buku dah nak hampir mati. Dah nak hampir, aku tak kata mati. Jangan salah klaim bang, aku sebut dah nak hampir mati. Tapi kita selalu percayalah yang novel ni ada pasarannya. Cuma kaedah penjualan itu barangkali berlaku perubahan. Ya, sebab membaca buku novel tak sama seperti kita membaca daripada handphone. Memang tak sama. Jadi kita kenikmatan membaca novel itu mencium bau dia, ya, itu dan membawa. Ya, saya masih rindu mengepit surat khabar kan. Sekarang orang dah orang lama dah ni. Orang lama dah. Saya old school, jadi bawa surat khabar, berita harian utusan tu kepit pagi masih saya lakukan. Saya masih melanggan akhbar kan. Jadi itu penting. Jadi saya selalu percaya novel ni kalau tak diterbitkan novel, dia akan sebahagian pada hidup kita ni akan mati. Jadi saya percaya novel ini akan terus hidup
Ya, sebab kalau dulu orang kata lukisan akan mati kalau datang fotografi kan. Tapi lagi mahal sekarang. Makin mahal ya. Lukisan satu investment. Begitu juga novel. Kalau orang mencari novel-novel yang lama pun orang cari lagi. Ya, betul. Ya, jadi pancaran daripada sebuah novel, buku-buku itu sangat penting. Sebab industri buku masih berkembang. Kalau di barat itu dia masih berkembang. Industri buku ini terus berjalan. Sebab industri buku dia tak akan mati. Dia tak akan mati. Cuma saya rasa kaedah pemasaran. Ya, sekarang ni berlaku macam zaman kacau bilau sedikit. Ya, tapi selepas ini dia akan, saya rasa dia akan pulih semula dan kita akan lihat pasaran buku itu akan kembali. Dengan saya sangat positif hal itu. Cuma kaedah pendekatan kita dalam jualan itu. Sebab macam Tan Sri kata tadi, nak menjual Hujan Pagi itu dia bukan cara yang biasa. Sama juga kita nak jual puisi Sultan Umar RS. Ya, dia tak sama seperti puisi penyampaian yang lain. Ya, puisi dia yang terakhir tu memang tebal, tapi cara nak menjual novel puisi Sultan ini harus berbeza daripada cara kita menjual puisi-puisi yang lain. Okey. Itu penting. ITBM membuka untuk combo lock extra malam ni. Orang dah lock dah combo ni, tapi dia orang buka sekarang ni adalah anda boleh lock combo Tan Sri Johan Jaafar kerana kebetulan dia ada. Dia tak bagi jual, tapi kita rampas je lah kuasa. Dia kata jangan, tak baik saya ada awak jual buku saya datang untuk jual buku orang. Jadi boleh lock. Combo ni telah pun terjual hampir 60 set. Pada hari dia di siapa panel ya, pada hari Sabri Yunus dan Angelina Tan menjadi tamu, dah dijual 60 set. Malam ni ITBM kata dia minta flash untuk saudara kalau nak lock 2 buku daripada Tan Sri Johan Jaafar. Ini adalah Johan Jaafar Drama Pentas, kumpulan puisi-puisi Johan Jaafar, kumpulan drama pentas Tan Sri Johan. Tapi ini yang luar biasanya yang saya selalu bagi tahu pada malam tu, ini adalah 200 rencana dalam utusan Malaysia yang ditulis. Yang saya kata, percaya sekarang kita main selak aje. Okey, saya selak dapat page ni Maksudnya saya nak bagi tahu di tiap page ada pengetahuan. Festival Film Cannes di Paris berusia 50 tahun tahun ini. Maksudnya pada tahun rencana ni ditulis. Bagai manusia separuh usia, dia sepatutnya tidak hilang glamournya. Tapi Cannes tidak pernah pudar kerana ia sebenarnya pesta bintang-bintang. Di mana lagi pesta filem yang dapat dihormati kalau bukan Cannes yang dianggap terlalu komersial, terlalu popular atau riuh rendah. Toronto kabarnya terlalu serius dan terlalu business-like. Okey, kita tengok fakta-faktanya. Filem yang dilakonkan oleh Paul Newman dan Robert Redford. Redford memainkan watak Sundance dalam filem itu. Filem yang diarahkan oleh Josh Hill pada tahun 1969. Itu memperkukuhkan kedudukan pelakon kacak yang punya karisma luar biasa. Kita baca tentang Paul Newman. Saudara tak tahulah ini aktor kegemaran saya. Saya ada rambut putih dan saya perasan saya adalah Paul Newman. Robert Redford banyak dalam filem-filemnya ada The Candidate, Jeremiah Johnson, The Way We Were, The Sting, The Greed. Kemudian sampailah kepada Gatsby, Tree of the Condor, All the President Men. Beliau juga adalah pengarah Ordinary People dan yang paling baru adalah Quiz Show. Ini tulisan Tan Sri Johan Jaafar pada tahun 1967. Ada dalam ni sebab ini adalah koleksi tulisan-tulisan Tan Sri ketika 94 dan 98 nanti Ya, masa saya jadi ketua pengarang utusan Melayu. Ketua pengarang kumpulan utusan. Saya sedak lagi untuk saudara cari ilmunya. Dapat page ni. Page ni adalah antara Iguchi dan Listen. Letaknya amanah, rencana yang dia tulis. Toshihide Iguchi dan Nicholas Listen tidak mungkin menjadi penyangak sekiranya bank tempat mereka bekerja lebih waspada. Tetapi bank sebagai bank kerana sifatnya bank lebih senang mengawasi kesilapan orang lain untuk mencari kelemahan diri sendiri. Berarti bank yang bagaimana 2 orang lelaki. Toshihide buat apa ni? Dia curi duit bank dia? Dia apa nama ni, embezzlement lah, kes curi duit lah dalam usaha. Pegawai bank mencuri duit dari banknya sendiri. Dalam bank dia. Jadi dia menggunakan kaedah dalaman dia sendirilah untuk mencuri bank. Mencuri duit. Benda-benda besar, skandal-skandal yang dia kata Iguchi memeranjatkan selama ini. Selama 11 tahun dia melakukan urus niaga haram bagi pihak Daiwa Bank. Tak siapa dapat mengesannya sehinggalah dia membuat kerugian terkumpul 2.75 bilion ringgit Malaysia. Di antara Lesen dan Iguchi, bank memusnahkan amanah bernilai 6.25 bilion ringgit Malaysia. Ini tulisan Tan Sri pada tahun 1965. Jadi saudara boleh dapatkan combo ni kerana ITBM nak lanjutkan combo ni, lock saja 2 buku. Tengok cover dia. Perkauman betul ITBM, buku Tan Sri dia terbit cantik, buku aku lebih kurang je. Tapi tak apalah, aku bukan Tan Sri tuan-tuan.
Ini Mazlan design. Oh, ini Mazlan. Dua-dua. Ada designer, tuan-tuan. Dua-dua. Buku aku dia kata, hantarlah gambar apa-apa bang. Aku pun hantarlah gambar yang ada dalam handphone. Kala-kala dibuat-buatnya. Kasta tetap ada, tuan-tuan. Tapi lah penulis hebat tentulah berada dalam ruang yang hebat. Penulis warung kecil kan. Kena sedar diri kan, kau bukan Tan Sri Johan. Jadi belilah buku Tan Sri Johan yang dijual 200 malah ni open lock untuk saudara lock. Ini apa nama syuting ni dibuat di auditorium ni kan? Ada syuting lagi tuan-tuan. Aduh, cukuplah Tan Sri. Syuting di auditorium. Dia suruh saya pakai putih duduk atas kerusi ni. Dia suruh. Dia Mazlan. Dia kata saya ni ambil je gambar yang ada dalam phone kau mana-mana sesuai buat cover album. Sebab kami tak ada bajet nak show cover. Duduk tu macam Wata Omar dalam ini sebenarnya Wata Omar pakai baju putih ni. Dia angkat daripada Wata Omar dalam Di Mana Bulan Selalu Retak dan kemudian menjadi Watak Drama ni. Bagi tuan-tuan, kerana ini harga belanja, dia sepatutnya saya tak promote buku sendiri sebab saya dah cakap kan. Dia tak nak. Apa saya promotekan tuan? Anggap kata dia tak ada. Saya promotekan kerana ini adalah stream ITBM menyediakan stok buku ni. Untuk stream ni 60 lebih stream telah dijual ketika bersama dengan Sabri Yunus pada malam bola sepak tu, kerana kita tak dapat angka pada malam tu kerana Kedah melawan JDT seperti Liverpool yang kalah, Kedah kalah. Di mana ada kekalahan, di situlah ada aku. Di mana ada aku, di situlah ada kekalahan. Okey, jadi lock saja. Buku ni tambahan je additional ni, saudara boleh lock RM100 untuk 2 buku mewah yang diterbitkan dengan sifat perkauman dan kasta-kastaan oleh ITBM ni. Ada sesi foto tak sih? Saya dia kata kita bajet cover tak ada nak. Kalau kau nak buat cover kena keluar sendiri. Lepas tu carilah cover apa-apa yang ada. Aku pun dapatlah satu gambar aku dekat airport New Zealand di bawah patung Lord of the Ring. Lord of the Ring. Hantar buat grafik sikit dah, cetaklah buku tu. Dan macam mana nak laku? Buku penggambar dekat airport bawah lang Lord of the Ring tu. Tak apa, lock buku ni tuan-tuan. Soal perkauman kita sediakan, selesaikan kemudian. Saya boleh settle tepi nanti. Kan, okey. Lock RM100 untuk 2 buku ni. Tan Sri, saya nak tanya lagi sebelum kita nak habis sikit lagi masa kita ni. Tan Sri, saya nak tanya balik kepada Pak Samad lah. Okey, saya terkejut bila kita jalankan stream ni dulu waktu Tan Sri datang perkenalkan Pak Samad ni. Respon yang kita baca tu, ramai orang rupanya tak langsung tahu tentang dia, kecuali dia adalah seorang lelaki berjambang yang misterius. Bila kita komen baru orang tahu. Dan lepas saja kita sebut saja novel Salina tu, log tu berjalan 42 dalam tempoh 5 minit. Baru orang tahu kata, oh novel Salina tu wujud. Sebelum ni orang ingat Pak Samad ni seorang yang berdiri di tengah-tengah reformasi. Jadi kita pun cerita novel 13 log. Kita sebut saja tentang siapa menyokong Abdul Fakar dan siapa log tu naik 62. Tu kita punya kajian data untuk beritahu lain kali bila kita nak promosi buku, plot adalah penting kerana plot buku menyebabkan orang akan membeli buku. Jadi kita buat kajian data dalam streaming apa part yang membuatkan lonjakan jualan. Tapi yang bagusnya semua komen tu masuk, dia ni siapa? Saya pernah nampak dia dekat Bersih. Masuk pula. Oh, rupanya yang berjambang ni penulis. Saya selalu nampak dia tapi tak tahu pula dia penulis. Jadi satu yang menyedihkan juga kadang-kadang Tan Sri, bahawa kita take for granted bahawa semua kenal Pak Samad. Tapi bila kita stream, orang lebih menghargai lelaki ni walaupun dia ada sisi yang mengatakan yang bagus-bagus lah. Saya selalu nampak dia kat masjid, baru saya tahu dia penulis. Rupanya sosok Pak Samad ni dilihat semua orang. Tapi sedihnya di Malaysia, bila kita stream buku Pak Samad dijual, 70% pembeli yang malam tu membeli barulah tahu bahawa lelaki ini perlu dihargai dan novel ni perlu dibeli. Kita duduk lama kita tak tahu kita ni. Bila kita stream baru kita tahu bahawa ini nasib seorang sastrawan yang diberi sastrawan negara tahun 2004, tahun 1984. Pada tahun 2020, taklah anak muda, range data streaming kita adalah 35 tahun above. 35 tahun ke atas. Mereka tak kenal Pak Samad, kecuali sosok-sosok yang kita kata terkejutlah. Oh, saya selalu nampak dia dekat masjid. Saya tahu dia ni selalu dalam Bersih. Orang selalu nak bagi tahu pula, rasa-rasa dia ni penyair. Jadi 70% daripada streaming malam tu yang kita capai sampai hampir 1,100 orang tu, 70% tak kenal. Yang berapa view semua sekali total view sekarang dia dah capai 34,000 total view. Dan dia menghasilkan, untuk pengetahuan saudara, rekod masih lagi dipegang buku Pak Samad dengan total order adalah 27,000.
Buku Pak Samad. Waktu stream tu bookingnya adalah 237,000 dengan 237 log, satu log 100. Kemudian mereka mendapat additional dan akaun ditutup RM27,000 dijual. Jadi kita anggap rekod still datang daripada 68 minit stream. Itu nilai Pak Samad lah. Yang menjadikan Garasi ada mengatakan bahawa beberapa kajian data ni bila kita bentangkan, kita anjurkan stream kita lebih faham. Bahawa menjual novel adalah menjual plot. Menjual novel adalah menimbulkan semangat orang untuk tahu novel itu di mana kualitinya yang kalau mereka baca ada kepentingan dalam hidup harian ni. Macam tadi petang kita jual novel Balasan Dosa. Lognya sangat perlahan. Hinggalah kita menjumpa kata kuncinya. Orang Islam kalau baca barulah faham. Agama Islam sajalah yang mempunyai pengajaran untuk tidak berada dalam dilema seperti pada Dostoevsky berada. Jadi kalau kita nak tahu kuatnya agama Islam, bacalah sebuah novel bagaimana seorang yang bukan Islam mencari dirinya yang dia tak temui dalam agama. Log naik, baru kita tahu bagaimana nak menjual cara stream sebuah novel yang kita jual awal slow. Bila kita bagi kunci sebuah novel tu kenapa perlu dibaca, naik 16 log kerana bawa ada kepentingan untuk dia baca. Jadi Tansi saya nak tanya tentang satu lagi last lah untuk ni generasi yang mungkin melihat Pak Samad sebagai biasa-biasaan. Kalau saya ini adalah lelaki air mata lah. Saya anggap kata boleh saja apa cerita tentang permata lah. Tetapi untuk zaman saya ni, ini adalah permata paling luar biasa yang Malaysia pernah ada. Tansi sendiri mungkin boleh nak kombin kepada, tak mestinya mereka lock. Pembeli kita kemungkinan kehilangan wang saku kerana anak masuk sekolah bulan Mac. Tak risau. Tapi kita tahu mereka akan membelikan nombor telefon, data apa semua kita tengah flash. Jadi dia snap, nanti dia hubungi je bila dia ada duit. Sebahagian pun dia malu nak lock. Dia settle tepi. Saya lock dulu, nanti gaji saya bayar. Ini Nuha buku akan uruskan. Tapi apa yang Tan Sri rasa perlu orang kita tahu di tengah-tengah kesedihan saya. Mengatakan data 70% orang yang stream tak tahu siapa Samad saya. Saya pun beranjak juga dengan data ni, maklumat ni, sebab kita mungkin kerana kita assume orang kenal, kita menganggap apa kata orang tu menganggap atau menganggarkan orang faham dan orang kenal. Kalau kita perhatikan, sebenarnya Pak Samad ni dia punya novel Salina ni jadi buku teks sebelum zaman saya jadi sekolah tingkatan 5 lagi. Dia pakai Salina ni, saya fikir pada penghujung tahun 60-an. Dia jadi buku teks. Masa saya tingkatan 6 dulu, buku teks ni ialah Keluarga Gerila. Pramudia jadi Pramudia punya novel. Jadi mungkin generasi itu kenal Pak Samad. Sebab bayangkanlah kalau semua budak pelajar tingkatan 5 guna Salina untuk sastra. Jadi saya fikir masa itu ramailah orang kenal dia kan. Betul. Artinya ini semua adalah generasi yang sekarang ni umur dah dekat 70 lah. 70 generasi senior Tan Sri. Jenis-jenis macam saya ni lah. Kan? Jadi orang yang generasi itu. Tetapi di kalangan orang muda, mungkin orang melihat macam Danang sebut lah, orang melihat dia sebab nampak kadang-kadang tempat bersih, sebab dia ahli parti tertentu, dia orang yang kadang-kadang waktu dalam konteks kerana jambang dia. Jadi orang tak tahu dia tu seorang sastrawan. Jadi saya fikir ini maklumat yang penting bagi Dewan Bahasa lah, untuk mungkin mempromosi sastrawan negara kita. Saya fikir kalau Pak Samad yang begitu sekali ikonik, tidak dikenal oleh 70% generasi yang mengikuti streaming ni, saya fikir ini adalah apa kata orang tu wake up call lah bagi Dewan Bahasa. Bagi generasi yang lebih muda, saya tak tahulah, macam katalah kata sastrawan negara Anwar Ridwan misalnya, ataupun Siti Zainon atau Zurina Hassan, mungkin lebih orang tak kenal lagi kan. Jadi sedangkan Pak Samad ni dia ikonik lah, memang kita tahu. Dia mesti seseorang dengan cara perawakan dia. Tapi kalau misal kata Siti Zainon lalu di mana-mana, orang tak nampak dia berbeza daripada jutaan perempuan yang lain kan, wanita yang lain. Begitu juga Zurina, ataupun Dr. Anwar Ridwan misalnya. Jadi orang tak nampak perbezaan tu. Tapi saya fikir ini adalah cara yang harus dilihat semula oleh Dewan Bahasa, macam mana kita nak menggerakkan. Sebab saya fikir salah satu daripada kelemahan utama kita adalah bahawa kita tidak pernah memberikan tempat yang sesuai kepada orang-orang yang seperti ini. Sastrawan, wartawan, tokoh-tokoh penulisan dan sebagainya tak pernah mendapat tempat dalam kata orang skema pengenalan tokoh-tokoh
negara. Sebab mungkin tumpuan kepada dua perkara besar. Yang pertama ialah selebriti. Selebriti ni maksudnya bintang filem, penyanyi dan sebagainya, ya. Sebab itu macam-macam program ada, artis paling popular dan sebagainya. Walaupun kita tahu chef life dia tak lama, kan? Paling lama baru 10 tahun. Lepas tu orang pun dah lupa dah, ya. Kecuali kalau dia misalnya Rahim Razali ke, ataupun dia Ahmad Yatim, orang-orang macam inilah, ya. Kemudian kita tak kekal lama. Dan kemudian satu lagi lah orang politik. Orang politik ni semua kenal pasal dia hari-hari dia buat kenyataan, kadang kenyataan dia pelik, lagi kadang, bodoh lagi terkenal, macam-macam. Jadi orang kenal, sebab dia ada dalam surat khabar selalu. Tapi orang sastra, penulis ni, dia dalam ruangan sastra. Ruangan sastra ni dalam surat khabar seminggu 3 kali je. Lingkungannya kecil. Jadi tak ada cara nak mengenalkan. Saya fikir, saya harap kalau ada pegawai-pegawai Dewan Bahasa yang menonton, dia dengar balik apa yang kita buat kajian data. Kita buat kajian data dari segi profilnya orang sastra tak berada dalam stream ni. Dalam stream ni paling ramai adalah pertama adalah usahawan Melayu yang dalam kelas M40 atas. Yang kedua paling ramai adalah anak-anak muda yang nak lari daripada pening politik. Dia datang sini sebab dia kata dia dapat sumber bukan bendera, tak ada flag politik dekat sini. Kumpulan yang paling ketiga ramai akan masuk ke dalam sesi ni adalah silent woman. Mereka masuk, mereka tak berani post sebab dia tahu ini community jeans. Tapi dia main PM tepi lah. Dia hanya berani, dia tengok nombor admin, dia PM. Bila kita buat sesi diskusi ni, kita ada lebih kurang 15 ke 20% profil wanita yang masuk. Dia tak pernah masuk pada sesi jeans. Dan tak pernah ada. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kita ada sistem kita panggil sistem kita panggil penyiasat yang akan melihat data-data yang masuk. Kerana saya akan tengok nanti siapa yang masuk. Live ni tak pernah. Yang like posting kita pun katalah saya posting Tan Sri untuk tengok kita akan go for data dan admin akan report pada saya. 4 saja orang yang datang daripada komuniti sastra. 1,192 adalah orang awam. 4 saja. Walaupun Tan Sri Johan Jaafar, kita post ke apa-apa, orang biasa. Yang sebelum dia like kan, dia akan Google. Dia ni dia like. Dan preview yang tinggi pun kita dapat. Setakat ni rekod preview yang tinggi adalah rekod Tan Sri, di mana 8.7 ribu selepas live kerana gangguan bola, kita dapat kicking naik ke 32 ribu. Sebab tu Tan Sri, bila saya cerita terang dekat stream ni, bila mereka mengajak saya stream Sastrawan Negara, saya tak berani sebab saya kata kita belum bersedia. Kalau kita stream, kita akan stream fail. Kita penat nak cerita Anwar Ridwan ketika orang tanya dia ni siapa. Sebab tu saya tak berani bila Tan Sri minta. Saya kata, no, Pak Samad ni nasib baik. Sebab kita dah cuba. Sebab kita tahu kalau sebelum kita kena perkenalkan takar ke takar Tan Sri. Kerana malam ni kita terus bawa 10 sastrawan negara. Orang akan tanya, ramai kita akan mengalami masalah basic yang trafik ni akan jam. Kerana orang tanya persoalan asas. Sedangkan kita dah nak jual buku. Orang baru tanya, Anwar Ridwan ni hidup lagi ke? Lepas tu dia ni... nanti sampai ke satu soalan. Kalau kita bawa lah kata sebagai contoh lah, saya sebutkan keris mas kan. Keris. Dia ni kita cerita keris pusaka kan ni. Ini buku ni tentang keris ke? Saya tak mahu timbul penat running streaming macam tu. Jadi bila kita buat kajian data ni, kita akan dapat banyak data yang kita susun. Nanti kita buat stream sekali lagi kita tapi bagus juga Nal. Bila Zainal buat macam ni kan. Bila hal-hal seperti ini, kita artinya kita dapat satu audien baru. Audien baru ni semua audien baru yang dia sekarang ni mulai mengenal sastra. Saya pun datang kemari bukan kerana apa, sebab bagi saya yang penting adalah untuk untuk betul-betul secara serius bercakap tentang dunia kesusastraan. Maksudnya kita bukan nak bincang benda-benda besar. Kita bincang benda yang menarik dalam buku supaya orang mula membaca. Itu je. Saya fikir, saya tak pernah menganggap bahawa ini menghabiskan masa saya untuk bercakap dengan orang yang tak tahu sastra. Tetapi bagi saya, kalau saya boleh convert mereka, sekurang-kurangnya ada 30,000 orang yang sekarang ni mulai bercakap sikit sebanyak ataupun masuk dalam streaming ni lah kan, dia celik buku view untuk sedikit mengenal sekurang-kurangnya katalah Pak Samad ataupun sesiapa saja. Saya fikir itu pun kejayaan bagi saya. Itu sebab kadang-kadang orang kita ni bukan influencer. Kalau barang produk jualan tu produk tak boleh jual, kita boleh jualkan. Ada orang bagi tahu saya, dia kata kau ni influencer ke? Saya kata bukan. Saya bukan influencer. Saya cuma, kalau itulah
apa nama ni, label yang nak dibagikan untuk saya menggalakkan orang supaya membaca dan mengenal sastra, saya fikir tak apalah. Saya terimalah kenyataan. Alhamdulillah. Sebab tu bila nak jual buku sastrawan negara kan, saya bukan tak mahu, saya takut saya kecewa. Maksudnya katalah saya bawa, memang Pak Bahar nama besar, tapi bila datang ke stream awam, mereka akan tanya pada saya, ini bukan, ini dia akan keliru antara Bahar Zin, Baharudin Zainal. Jadi kita akan terganggu untuk mengenalkan novel kerana basic tu tak ada. Jadi saya kena start posting dulu 1 minggu. Dia ni sila Google, share. Jadi dalam posting tu orang pakat share, jadi orang baca dah posting. Jadi seminggu pun kita boleh jual seorang sastrawan negara. Dengan seminggu mencetuskan perbualan mengenainya di kalangan orang awam. Tak boleh jual sebab tu Pak Samad ni nasib baik basic bila share Tan Sri baca balik share dia kelakar bila orang share. Aku pernah nampak dia dekat masjid. Sebahagian mengatakan, ada yang mengatakan, kalau kau nampak macam wali Allah, kau boleh keliru dalam masjid sebab kau rasa macam orang ke atau wali Allah. Sampai begitu perbincangan tentang lelaki ni. Tu saya nak bagi tahu, kata tak mudah bila kita stream, kita buat analisis. Terima kasih pada tuan-tuan yang 60,000 lebih yang menanti, kerana tuan-tuan memberi gambaran kepada saya bagaimana mencipta stream baru untuk sastra. Kerana ini bukanlah matlamat, kami hanya ingin mendapatkan data jualan, bagaimana menjual, bagaimana membuat scene ini. Terima kasih kerana jasa saudara ini akan menjadikan data kami lebih baik untuk memulakan stream yang besar pada September. Pegawai Dewan tengok tak pernah. Lillahi. Saya buat kajian dan Tan Sri sampai senang je. Wahab selalu menerima. Saya tak hantar Tan Sri, saya ada Facebook. Saya akan hantar link Facebook kepada semua komuniti sastra. Yang reply 3 orang. Semua komuniti sastra selama saya buat stream ni. Termasuk Pena, Pena. Semualah, saya tak mau sebut nama lah, nanti melukakan hati kan. Tapi saya akan hantar. Tak ada siapa. Bagi mereka streaming ni tak wujud. Tak wujud. Hanya 3 orang je yang reply. Dan saya membuat benda ni detail. Setiap hari Tan Sri bila saya uplink. Saya uplink detail. Memang dapat double click, ataupun kalau klik dia tak berwarna, saya akan check dengan menggunakan WhatsApp investigation, tahu klik ni telah dibaca. Tak ada reply. Tapi kalau saya hantar kepada kawan-kawan sekolah lama saya, walaupun dia orang tak celik sastra, dia akan reply dengan tanya, dia ni siapa? Elih ada persoalan. Jadi itu saya gambarkan. Tak apa, kita tak payah fikir tentang bagaimana kita nak ke belakang. Ke depan saya ucap terima kasih kepada semua yang memberi sokongan. Ni ada soalan. Soalan ni aduh. Dia orang tanya, ni biar bagus soalan ni. Mungkin Wahab jawab ni. Pasal dia tanya, apa kesannya bila Dewan Sastra disebutkan secara e-book? Kau orang Dewan, kau jawab, Wah, aku tak tahu, aku tak pernah kerja Dewan. Kau pencen Dewan tu, masih lagi dapat duit pencen tu. Yang tu soalan tu. Soalan tu jawab. Bekas cemen. Lebih bekas cemen, lebih authoritative. Dia tanya, sekarang ni dia orang ada timbulkan cloud supporters dia buat macam satu viral kat dalam tu, dia nak Tan Sri yang jawab. Iaitu dia kata apabila saya tak tahu ni pakatan dia, mesti ada seorang dalam ni yang jahat dan dia buat pakatan supaya Tan Sri condemn lah benda ni. Tapi ini trik, saya faham ni ni orang-orang yang dipanggil kumpulan perancang, saya rasa ni mesti grup saiz 38 ni. Sebab mereka saiz 38 adalah grup yang paling cekap berkonspirasi tiap kali kita live. Dia kata apa kesannya bila Dewan Sastra diserbitkan secara e-book? Tan Sri mempunyai perasaan sentimental sebagai bekas ketua majalah Dewan Sastra. Belum anu lagi kan? Belum buat. Dah ada e-book dah. Tan Sri 3,000 kopi tak boleh jual. Sekarang ni jual dalam bagi free dalam e-book. Saya pun tak tahu lah apa jadi Dewan Sastra Tan Sri. Online. Secara digital. Fizikal dah tak ada lagi. Fizikal ada tetapi tak boleh jual. Terhad kan? Terhad, ya. Free, fizikal bagi free. Saya tak tahulah, kalau saya ada kat Dewan Bahasa, saya akan pertahankan sampai ketitisan darah terakhir supaya dikah dalam bentuk majalah itu. Sebab Tan Sri jawab ringkas je sebab tuan-tuan kita akan buat sesi yang lain. Sebab Tan Sri kena bersedia kerana dia tak boleh berbalah kerana pengurusi yang ada sekarang adalah sahabat baik dia. Saya pun tak nak jadi batu api, tuan-tuan. Saya tak buat streaming untuk laga-laga kau orang. Yang buat konspirasi jaga, saya dah pastikan bahawa kalau kita stream, soalan kita tak akan mencetuskan perbalahan. Kita nak move forward. Ini mesti geng saya 38 ni. Okey, gini Tan Sri senario dia adalah bila kita jual sebara malam tu, harganya mahal. Kita jual sebara mahal Tan Sri. 4 buah, 5 buah malam tu 100. Kuncian loknya mencapai 50. Berarti 50 kuncian lok. Berarti siapa kata majalah tak laku?
Sevara harganya RM20 6 kali ganda mahal pada 5 kali ganda mahal pada Dewan Sastra. Tapi kuncian locknya jalan malah hingga sekarang trafiknya dah berubah. Maksudnya mereka telah ada pre-order bagi orang yang dah order daripada sini. Sebab tu saya kata 3,000 naskah Dewan Sastra tak sepatutnya diedarkan percuma dan kemudian tak habis diedarkan. Sekarang ni Tan Sri, apa saja benda-benda sagu hati, cenderamata diselitkan Dewan Sastra masuk. Itulah sifat dan maruah dan nasib Dewan Sastra sekarang. Adalah buku sisipan untuk door gift. Tan Sri akan jangan jawab. Saya tak nak Wahab pun jangan jawab sebab nanti dia akan berbalas. Dia adalah tuan-tuan, saya tak akan lagakan sebab yang ada di Dewan Sastra semua adalah kawan-kawan mereka. Kalau saya kata tak apa, saya tak di sana. Kalau kelahi pun tak putus silaturahim pun sebab saya tak kenal pun orang itu dan orang ini. Okey tuan-tuan, kita habis dah stream ni. Terima kasih kerana sebentar lagi kita break. Kita Dewan akan Sastra, Dewan Sastra mencipta saya. Ya, Tan Sri lahirkan oleh Dewan Sastra. Saya pun. Sajak pertama saya lahir di Dewan Sastra. Saya beruntung di Dewan Bahasa kan. Jadi saya antara orang yang beruntung lah ya. Kalau dengan Samad ini, selain pada Tan Sri, saya Mio Simana yang mengarah Wira Bukit, Rosmina. Sebenarnya di Dewan Bahasa kita kenal itu kalau Pak Samad orang susah nak kenal. Ada dua lagi sasaran yang kita nama Samad. Masa mungkin lagi orang tak kenal lah. Samad Ismail. Samad Ismail dan Samad Ahmad. Samad Ahmad langsung orang tak tahu. Wah, ini 3 nama Samad yang besar yang rakyat Malaysia patut tahu. Ya. Patut tahu. Samad Ahmad, Samad Ismail dan Samad Said. Okey Tan Sri, nanti datang lagi stream pasal majalah. Balik fikir-fikir dulu sebab mereka mengatur konspirasi untuk melagakan Tan Sri dengan Dewan Bahasa. Batu Ronsen. Sebab tu saya kawal soalan tu sebab saya tahu. Batu Ronsen. Batu Ronsen. Tak apa, bukan kita elak. Tan Sri akan datang bila dia lebih bersedia untuk menjawab kerana dia tak takut untuk berkritik. Pengurusi sekarang adalah kawan baik dia. Ketua pengarah pun adalah rakan sekerjanya. Tak ada masalah apa pun. Cuma saya tak mahu dia mengkritik dalam keadaan tiada data. Okey. Terima kasih kepada semua yang lock. Kita akan sambung lagi malam ni juga dengan Pak Samad selepas ini dari Nuha Buku. Ada Abang Mio Hashim Manap yang akan bercakap kerana Abang Mio juga mempunyai sentuhan ke atas karya-karya Pak Samad. Terima kasih pada anda yang lock. Kita break, kita akan break, kita tak sambung sebab kita nak break untuk load video by video dan blast video by video. So kita akan black video ni. Terima kasih pada anda yang bersama dan anda yang lock. Kita sambung selepas ini pada pukul 10 minit. Sabar, saya akan buat call in. Pada pukul 11 10 minit saya akan buat call in hingga 1 pagi. Kerana sesi ni kita panjangkan kerana kita tutup sesi jualan bandar garasi. Patutnya kita ada jualan tapi kita tutup untuk bagi fully airtime kepada streaming. Kecuali saudara akan jumpa sesi seller pada pukul 1 pagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.